Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan amal ibadah dan meninggalkan segala perbuatan mungkar supaya mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama mempertahankan kuasa memerintah negeri dan negara ini di bawah pemerintahan Melayu Islam. Ingatlah bahawa negara ini adalah sebuah negara milik bangsa Melayu Islam yang melaksanakan pemerintahan institusi beraja, yang menjaga kedaulatan Islam yang wajib dipertahankan untuk mengekalkan kuasa ini. Maka marilah kita bersatu dan janganlah berpecah belah. Pastikan anak-anak kita mendaftar sebagai pengundi supaya dapat mengekalkan pemerintahan Melayu Islam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulik sayyidina Muhammadin al-mab'uuthi rahmatan lil 'alamin. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم dengan memperbanyakkan amal ibadah dan meninggalkan segala perbuatan mungkar supaya mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama mempertahankan kuasa memerintah negeri dan negara ini di bawah pemerintahan Melayu Islam. Ingatlah bahawa negara ini adalah sebuah negara milik bangsa Melayu Islam yang melaksanakan pemerintahan institusi beraja, yang menjaga kedaulatan Islam yang wajib dipertahankan untuk mengekalkan kuasa ini. Maka marilah kita bersatu dan janganlah berpecah belah. Pastikan anak-anak kita mendaftar sebagai pengundi supaya dapat mengekalkan pemerintahan Melayu Islam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Okey, dah dengar khutbah khas daripada negeri Pahang Darul Makmur berkenaan marilah mengundi. Tema dia. Sekarang yang main ya. Kempen untuk pilihan raya SPR ya. Juga untuk dimainkan oleh khatib-khatib di negeri Pahang. Ya. Boleh katakan seluruh masjid negeri Pahang tajuk yang sama, marilah mengundi, pertahankan ketuanan Melayu. Saya pun tak tahu sejak bila negara kita ni pernah ditakbir oleh orang bukan Melayu dan juga orang bukan Islam. Ya. Tiba-tiba pula ya, bawah kerajaan pintu belakang ini ada khatib yang menyeru agar mendaftarkan anak-anak kita mengundi bagi mempertahankan kerajaan Melayu Islam di negeri ini dan juga negara ini. Tuan-tuan dengar ya. Sengajalah saya berikan tuan-tuan untuk dengar sebahagian daripada khutbah baru ni, Jumaat baru ni, dikabarkan di kebanyakan masjid-masjid negeri Pahang. Ya, kandungannya sama ya. Berkenaan dengan menyeru supaya jemaah masjid mempertahankan kerajaan negeri Pahang. Negeri ini di bawah ketuanan Melayu dan juga negara ini di bawah ketuanan Melayu Islam. Marilah mengundi beramai-ramai katanya ya, untuk mempertahankan Islam. Seronok tu kan. Okey. Macam itulah keadaannya kan. Selagi mana ada ruang untuk mereka nak pertahankan kuasa ya, gunakan apa sajalah ya, gunakan istana, gunakan darurat, hadkan, limitkan tentang perbahasan parlimen, akhir sekali gunakan member masjid untuk mereka terus ya, berkuasa.
Jadi tidak ada cara lain lah. Terpaksalah gunakan member masjid untuk nak tanamkan propaganda. Ya. Okey. Bayangkanlah kalau agama-agama lain, ya, selain pada agama Islam, agama Kristian umpamanya, agama Hindu, Buddha dan sebagainya, mereka gunakan rumah ibadat mereka dengan kempen-kempen yang sedemikian rupa. Ya. Sudah pastilah kita, negara kita tidak akan dapat, ya, menjadi sebuah negara yang tenteram, politik yang rasa saya lebih hebatlah, ya, dengan perkauman dan sebagainya, kerana isu-isu politik, propaganda politik dibawa sampai ke rumah-rumah ibadat. Tapi nak buat macam mana, kan? Okey, Azizul Abdul Hamid, tolong share. Terima kasih. Siapa nak share boleh share lah. Ini awal pagi ni sebenarnya kita nak sembang-sembang saja sebelum tidur. Ya. Bisa bagi hari Minggu, ramai yang tak kerja. Yang bekerja, okey, selamat bekerja, selamat bertugas. Isa Ike, pas lebai setang. Setang. Okey, Omatesh Eng, Azmi Ismail, Abu Dhabi, Al-Ain, Muhammad Azli, Amran Karim, Amran bin Kanin, Hamidi Midi, Azizul Hamid, Tun Arman, Dul Hilman, Israf Ashraf, Kayesah Comel, Rosli Amin di dapur makjah kita. Rosli Amin ni. Okey, Omatek, Nasir Abu, Nur Hayati Ahmad, Iwan Jangkar, Muhammad Nizam Borhan, Muhammad Cheril, Isa Ike, ya, Aziz Amin, Bibi Sebariah, Ugut, pegawai kerajaan tak urus bajet, tak dapat gaji. Okey juga, kan? Kalau tak sokong bajet tak dapat gaji katanya, ya. Tak sokong bajet bukan tak dapat gaji, tak sokong bajet bermakna bajet itu ditolak, haruslah ada bajet yang baru, sama ada bajet itu perlu dibuat pindaan ataupun ada kerajaan lain yang akan bentangkan bajet yang baru yang lebih komprehensif. Kalau bajet ini dikatakan bajet yang untuk COVID, maka perlulah bajet itu menampakkan bahawa memanglah untuk mengatasi masalah COVID sekarang ini, ya. Ini yang diperbahaskan dalam parlimen waktu ini, yang dipertikaikan, ya, tidak menampakkan bahawa bajet ini benar-benar serius untuk mengatasi masalah COVID. Okey, Zukruf Anwar, thank you, baru masuk. Yang tak tidur lagi, yang share, terima kasih banyaklah yang tukang share ni, ya. Selepas ini saya akan uploadkan dalam YouTube channel saya. Setiap kali saya live, ya, tak kira lah ada tajuk ke tak ada tajuk ke, ada isu tak ada isu pun, saya akan uploadkan kat YouTube sebagai simpanan. Boleh kita dengar balik, ya, boleh kita tukar balik, boleh kita kongsikan balik apa saja yang baik untuk dikongsikan, ya. Okey. Kerana channel YouTube saya pun dah lama dah tidak aktif. Jadi nak untuk aktifkan, saya kena upload baliklah. Apa yang saya live dekat Facebook, saya akan upload terus kepada YouTube. Kecuali satu hari nanti kalau YouTube saya dah betul-betul aktif, mungkin kita akan buat live terus di YouTube dan juga di Facebook. Lebay naik gaji, rakyat naik darah, kata Isa Ike. Isa Ike duduk mana ni? Duduk Kelantan ke? Ya? Macam Kelantan je marah sangat lebay naik gaji ni. Okey, Lahsun. Welcome Lahsun. Siapa tu? Amran bin Amran, ya. Amran ada bersama kita. Muhammad Syahiruddin juga bersama kita. Kaisah Comel, Lahsun tadi, Karim Koro, Andawai. Dia dari mana ni, ya? Nasir Abu, Irwan Jangkar. Ada lagi berapa lama yang tak sempat saya nak sebut kat sini. Yang sempat bersama kita, Amir Dollah, ya, Muhammad Nizam Borhan, Karim, Muhammad Dima, Ahmi, Andlus Kisat, satu Saiful Nizam, Amran Mat Latif, Azizul Abdul Hamid, Hamidi Midi, Muhammad Azli, Amran Kanin Lemran, berbelit lidah nak sebut nama tu, ya. Helmi Halim,
Kaisah kapal selam pun ada, Nasir AB, ya. Irwan Jangkar, Norhayati Ahmad. Kena tengok juga kawan-kawan. Wira Satria, ya, jenguk juga kawan-kawan kita. Ada juga kawan-kawan yang minta untuk add friend, ya. Saya punya limit friend pun dah penuh. Kalau sempat kita akan masukkan juga rakan-rakan kita yang add untuk masuk dalam Facebook, ya, yang mana terus bersama, yang ada bersama kita dalam Facebook ni. Terima kasih banyaklah yang setia, ya. Ada juga yang tak aktif, yang beberapa orang pun sebelum ini saya pun keluarkan daripada friend kerana tidak aktif di Facebook, ada yang tutup akaun dan sebagainya, ya. Muhammad Azli, Amran Helmi Halim. Ini semua kawan-kawan yang tak tidur lagi ni. Nak sebut juga nama dia. Kaisah. Azmi Ismail masih di Al Ain, ya, Abu Dhabi. Terima kasih. Betul ke semurid nak jadi PM? Kata Al Nur Aldin Ganu. Ya ke? Syarifuddin Nawang. Assalamualaikum. Salam midnight. Tolak bajet, kata Syarifuddin. Waalaikumsalam. Okey, Ahmad Nur bermasuk. Apa pandangan bro tentang berita angin ni? 1, bajet ditolak. 2, Muhyiddin letak jawatan. 3, Azmin PM dan Hishamuddin jadi Timbalan Menteri. Atuk Saka bagi izin warisan sokong semurid jadi Perdana Menteri. Ini kabar-kabar, ya. Macam-macam kabar yang ada sekarang ni, ya. Dah penghujung bajet. Katanya 23, 24, 25 anggaran lebih kurang gitulah tarikhnya akan diadakan pengundian untuk bajet, ya. Mungkin sebelum itu Menteri Keuangan akan menggulung perbahasan, kemudian ada pengundian, dan setakat ini kita tak tahu pendirian parti sama ada dalam Pakatan Harapan ataupun parti-parti dalam UMNO, ataupun ahli parlimen dia bebas, sama ada mereka menyokong bajet ataupun menolak bajet. Kalau parti Pejuang, seperti mana yang kata Tun Dr. Mahathir, parti Pejuang reserve dulu, ya, simpan dulu. Sama ada tolak ataupun sokong bajet, tak tahu lagi, ya. Parti Pakatan Harapan telah meletakkan 6 perkara yang harus dipertimbangkan oleh Kerajaan Perikatan Nasional, ya, sekiranya mahu bajet itu disokong. Jadi kita tak tahulah macam mana akhirnya nanti. Sama ada cadangan-cadangan yang dikemukakan oleh Pakatan Harapan, ada 6 cadangan, dan juga beberapa cadangan yang dikemukakan oleh UMNO, sama ada Perikatan Nasional, Kerajaan Perikatan Nasional mematuhi ataupun mendengar, ya, pandangan daripada Pakatan Harapan ataupun tidak. Jadi bagi kita di bawah ini, sama ada mereka patuh ataupun tidak, kita rasa lebih baik, ya, kita tolaklah bajet ni, ya. Tolaklah bajet ni kerana daripada awal lagi kita lihat bahawa bajet itu memang tidak ada keikhlasannya, ya, untuk membasmi ataupun mengatasi atau meringankan bebanan rakyat dalam menghadapi masalah COVID sekarang ini. Okey, welcome Ishak juga bersama kita. Orang Kulai. Muhammad Syahrudin. Saya pernah kerja Kulai dulu. Projek JPO. Helmi Nasir, betul ke Muafakat Nasional sudah terkubur? Apa lagi ni? Saya pun tak tahulah tentang Muafakat Nasional sebab katanya dah kahwin dah dulu Muafakat Nasional ni, ya, antara UMNO dan PAS. Tapi tak macam mana PAS ni curang pula kan, lari ke rumah Perikatan Nasional. Jadi sebenarnya terpulanglah kepada UMNO, ya. Kalau UMNO betul-betul sebuah parti keramat, ya, parti yang kuat, parti yang ada maruah, sepatutnya UMNO telah pun membuat keputusan, ya, sama ada masih lagi merayu menyembah Perikatan Nasional, ya, masih lagi mengharapkan PAS untuk kembali ke pangkuan mereka. Jadi UMNO kena buat keputusan lah, ya. Tapi kita faham sukar bagi UMNO untuk nak tunjukkan keberanian kerana mereka juga, pemimpin mereka juga
ada masalah-masalah yang tertentu yang mengharapkan bantuan daripada Muhyiddin. Muhyiddin juga ada masalah yang besar mengharapkan bantuan daripada UMNO. Ya. Yang berada dalam kedudukan yang selamat sekarang ini adalah Pakatan Harapan. Ya. Bagi kita tidak terikat dengan apa-apa janji, kita tidak takut dengan apa-apa ugutan, dan kita tidak perlu heran. Ya. Apa saja yang UMNO nak buat, ya, bersama dengan Perikatan Nasional, sama ada UMNO nak bersama dengan Perikatan atau UMNO nak bersama dengan kita, jadi kita tidak terikat dengan mereka. Kerana bagi Anwar Ibrahim, sesiapa yang percaya kepada kerajaan baru yang ingin dibawa oleh Datuk Seri Ibrahim, iaitu kerajaan yang ingin melakukan reformasi, boleh saja menyokong, ya, boleh juga bersama dengan kita. Dan kalau mereka merasakan bahawa mereka perlukan Muhyiddin sebagai kerajaan kerana ada beberapa perkara ataupun ada beberapa kepentingan yang mereka harapkan daripada Muhyiddin, mereka bolehlah terus, ya, memberikan sokongan kepada Muhyiddin Yassin. Kalau mereka yakin bahawa Muhyiddin boleh memberikan kelebihan, ya, kebaikan kepada parti UMNO itu sendiri. Okey, Nur Alif, betul Bang Wan, saya geleng kepala setiap kali khatib cakap kita hendaklah menyokong kerajaan Melayu Islam dan perlu mendaftar mengundi pada yang sudah cukup umur. Kata-kata ini di penghujung khutbah. Ya. Saya dengar daripada kawan saya di negeri Pahang, memang itulah teks yang disediakan kepada khatib-khatib. Ya. Kesian khatib-khatib kita. Tak semua khatib-khatib yang setuju sebenarnya. Tetapi nak buat macam mana apabila teks ini diberikan kepada mereka, mereka kena bacalah. Ya. Kesian juga kepada jemaah-jemaah di dalam masjid. Ya. Tak semuanya bodoh, tak semuanya boleh diperdayakan, ya, dengan isu-isu Melayu dan sebagainya, ya. Tetapi nak buat macam mana, kan? Khutbah dengar sajalah, kan? Jadi itulah kelebihan yang ada pada mereka. Mereka nak berhujah, nak berdebat, nak berdialog, nak berforum, ya, nak bercakap isu ini dalam parlimen, mereka tidak ada kekuatan dan mereka tidak ada hujah. Jadi akhirnya mereka gunakan member masjid untuk berpolitik. Sudah mestinya orang tidak akan membantah, orang tak akan tanya, orang dengar sajalah, kan? Maka Tok Khatib pun syok sendiri. Okey. Muhammad Mahmud Safar, Muhammad Kamal Yusof daripada Pekan, ya. Macam mana khutbah di Pekan? Okey ke? Kak Ji juga bersama kita. Azlan Osman, Albert Chiu, Mak Nor Akinor. Ini semua yang geng-geng tak tidur ni. Hai, kata Mak Kamal Yusof. Jadi kita nak cerita ni pasal khutbah je sebenarnya. Ya, saya baru dapat terima tadi yang saya pendengarkan kepada tuan-tuan, ya, tentang ucapan ataupun khutbah. Boleh tak saya ulang balik semula? Mungkin kawan-kawan kita yang baru masuk tak sempat nak dengar kot. Khutbah Jumaat di negeri Pahang bercerita tentang politik. Marilah mengundi. Okey, saya dengarkan sikit. Dengan memperbanyakkan amal ibadah dan meninggalkan segala perbuatan mungkar supaya mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama mempertahankan kuasa memerintah negeri dan negara ini di bawah pemerintahan Melayu Islam. Ingatlah bahawa negara ini adalah sebuah negara milik bangsa Melayu Islam yang melaksanakan pemerintahan institusi beraja, yang menjaga kedaulatan Islam yang wajib dipertahankan. Untuk mengekalkan kuasa ini, maka marilah kita bersatu dan janganlah berpecah belah. Pastikan anak-anak kita mendaftar sebagai pengundi supaya dapat mengekalkan pemerintahan Melayu Islam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Marilah kita bersatu dan janganlah berpecah belah. Pastikan anak-anak kita mendaftar sebagai pengundi supaya dapat mengekalkan pemerintahan Melayu Islam.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين. Macam itulah bunyinya khutbah dia. Marilah, mari kita mengundi. Sikit lagi esok khatib akan menyanyilah ya atas member. Masjid ke daerah mana tu Bang Wan? Ni Negeri Pahang ya. Saya dapat daripada kawan-kawan kita dalam grup WhatsApp telah pun diviralkan dan kebanyakan daripada rakan kita di Negeri Pahang semua mengatakan bahawa itulah kandungan khutbah di kebanyakan masjid di Negeri Pahang. Okey, Muhammad Kamal Yusof kata khutbah pertahan kerajaan langit. Yang sebenarnya Tok Khatib ni ya kebanyakannya bukan orang yang mengikuti sangat tentang perkembangan politik ya. Jadi mereka tak tahu bahawa kerajaan yang ada sekarang ini bukanlah kerajaan yang sebenarnya ya hak diberikan kepada mereka menjadi kerajaan. Kerajaan yang ada sekarang ini di peringkat persekutuan adalah kerajaan yang wujud daripada tangan-tangan pengkhianat. Okey. Muhammad Razmawi bukan masjid atau surau tidak dibenarkan berpolitik. Ya. Masjid ke daerah mana tu kata Muhammad Nuraki ya. Yang saya siarkan tadi adalah di Negeri Pahang. Negeri Pahang ni sebenarnya dulu lagi dah. Ya, tak pelik. Okey, nak buat macam mana? Kan? Kerana khatib-khatib bukan semuanya orang politik. Mereka baca saja apa yang ada, yang teks yang mereka berikan. Ya. Di sinilah mereka cuba untuk menanamkan propaganda kepada ahli-ahli jemaah masjid. Nasiblah kalau jemaah masjid itu orang yang bijak, mereka dapat menimbang, memikir kembali apa yang disebut oleh khatib. Ya. Sepatutnya dalam keadaan sekarang ini dan situasi sekarang ini adalah situasi COVID. Sepatutnya apalah salahnya khatib ini bercerita lebih kepada bencana yang menimpa negara kita ini ya dengan COVID. Sepatutnya pesan kepada jemaah ya bagaimana Islam memandang berat tentang kewajipan menjaga kesihatan ya, mematuhi SOP ya, mematuhi peraturan-peraturan yang digariskan oleh Kementerian Kesihatan. Sepatutnya ini diterangkan di dalam masjid-masjid kerana ramai lagi orang kampung kita yang masih lagi tidak faham tentang COVID ya. Bagaimana COVID itu boleh menular, bagaimana jangkitan itu boleh berlaku. Sepatutnya khatib lebih kepada menerangkan isu-isu semasa sekarang ini yang serius pada waktu ini. Bukan cerita pasal mari mengundi untuk pertahankan kerajaan Melayu dan juga kerajaan Islam kononnya ya. Yang nak dipertahankan ini biarlah kerajaan yang sah ataupun kerajaan yang mendapat mandat daripada rakyat ya. Kerana rakyat telah pun mengundi dan telah pun memberikan mandat kepada kerajaan Pakatan Harapan untuk menjadi kerajaan dalam tempoh 5 tahun ataupun sepenggal kan. Jadi kalau tak sampai 2 tahun telah pun dikhianati, kemudian tuduh kerajaan Pakatan Harapan tidak menunaikan janji, ini satu ketidakadilan yang telah pun dilakukan kepada kerajaan Pakatan Harapan, satu penganiayaan ya kepada kerajaan Pakatan Harapan, bermakna satu penganiayaan juga kepada rakyat yang selama ini turun berbaris berjam-jam berhari-hari ya untuk mengundi dalam PRU 14 yang lalu, tetapi akhirnya telah dirampas mandat ini oleh kerajaan Perikatan Nasional ya. Jadi apabila kerajaan ditubuhkan hasil daripada rampasan ini, adakah kerajaan ini adalah kerajaan yang sah dari segi demokrasi ya? Adakah kerajaan ini adalah kerajaan yang telah diberikan mandat oleh rakyat ya? Kerajaan yang tebuk atap, kerajaan yang diwujudkan daripada pintu belakang ini ya. Dari segi akhlak Islamnya sendiri pun bahawa kerajaan ini sepatutnya adalah sebuah kerajaan yang tidak sepatutnya diberi tanggungjawab untuk menjadi pemerintah negara ini ya.
Tak kira lah dia Melayu ke, dia orang Islam ke, kan? Tetapi hasil yang diperolehi daripada cara khianat ini sudah semestinya sesuatu yang tidak dihalalkan oleh agama lah, ya. Apabila kita mengambil hak orang lain, agama telah menetapkan hukumnya. Walaupun hak itu hak orang Islam atau hak bukan Islam, maka tak bolehlah kita ambil hak orang lain. Apatah lagi yang kamu ambil itu pun daripada pemimpin Islam, ya. Kerajaan Tempatan Harapan itu juga Perdana Menterinya adalah Perdana Menteri orang Islam. Timbalan Perdana Menterinya pun orang Islam, ya. Majoriti menteri-menteri dalam kabinet pun adalah orang Islam. Jadi kamu orang Islam yang khianat merampas kerajaan daripada Melayu Islam juga. Kemudian sekarang ini kamu bercerita tentang nak pertahankan kerajaan Melayu Islam yang diperolehi dengan cara pengkhianatan. Jadi ini salah satu menyalahgunakan member masjid lah, ya, untuk mengelirukan jemaah-jemaah masjid yang tidak mengikuti perkembangan apa sebenarnya yang berlaku. Okey. Muhammad Kamal Yusof dia baca teks yang diberikan kot, pakai angguk je lah, Elon masuk boh katanya, ya. Jadi berbaloi ke, ya, Elon untuk imam, untuk khatib yang diperolehi dengan cara kamu mengampaikan sesuatu perkara yang jelas, ya, menyalahi dari segi akhlak Islam itu sendiri. Okey. Lagi siapa lagi ni tak bosan ke jadi bodoh katanya, ya. Memanglah macam mana orang bodoh ni nak jadi kerajaan, cara yang betul susah, ya. Contohnya macam walaupun PAS lah, kan. Mereka tahu bahawa mereka memang tidak akan boleh jadi menteri, ya. Paling kuat jadi wakil rakyat, exco sajalah di Kelantan dan juga di Terengganu, ya. Tidak masuk akal mereka boleh menjadi kerajaan, ya. Sejarah telah membuktikan bahawa PAS tidak pernah menjadi kerajaan dengan kekuatan PAS. Satu ketika dahulu tahun 70-an PAS pernah berada dalam kerajaan kerana bersama dengan UMNO ketika itu. Lepas tu kena kencing, kan. Bila dah kena kencing, maka dimaki hamun lah UMNO ni, ya. Biasalah PAS bila dah kena kencing, maka dimaki hamun, macam-macam lah dituduh UMNO ni, kan. Keluarlah macam-macam fatwa untuk mengatakan UMNO ni ya, lebih baik DAP daripada UMNO. Kalau DAP tolak hudud, UMNO pun tolak hudud. Dia kata DAP tak apalah pasal dia bukan Islam, ini UMNO Islam pun tolak hudud, maka UMNO lebih teruk daripada DAP. Ya, ini daripada bepah dulu dah cakap, kan. Maka keluarlah amanat kan kepada UMNO. Lawan UMNO itu jihad, mati berlawan dengan UMNO itu maka mati syahid, kan. Itu dulu sewaktu mereka menentang UMNO, kan. Sampai ke peringkat mengadakan solat hajat, ya. Solat di awal pagi, KO UMNO, ya. Menangis-nangislah tok-tok lebay pada ketika itu minta dengan Tuhan agar UMNO ini di-KO-kan, ya. Mungkin dalam ramai-ramai ribuan orang yang memenuhi stadium Kota Baru ketika itu mendoakan agar UMNO itu KO, maka salah seorang doa itu diangkat oleh Tuhan, maka UMNO pun KO pada PRU 14. Kan. Bila dah KO, lebaynya pula, kan, nak dapatkan kuasa, nak dapatkan jawatan dan sebagainya, terpaksalah juga menyembah kepada UMNO. Jadi dengan Tuhan pun mereka permainkan, ya. Minta KO UMNO, bila Tuhan makbulkan, berkawan pula dengan UMNO. Tapi ada dalil lah. Biasalah PAS ni. Bila mereka khianat, mereka akan cari dalil untuk menghalalkan pengkhianatan mereka. Tapi bila mereka dikhianati, mereka akan gunakan dalil pula, ya, untuk mengharamkan orang yang mengkhianati mereka. Ini cara PAS lah ni, kan. Jadi bila tanya PAS, dia kata kita bukan khianat. Dia kata SKY bukan khianat. Dia kata kita orang campur je, join je dengan puak pengkhianat. Ya. Memanglah bukan PAS yang khianat, tapi PAS bersama dengan kumpulan pengkhianatan.
Jadi nak buat macam mana kan? Habis daging babi dengan daging kambing itu berada dalam satu kawah, dalam keadaan darurat boleh makan. Dengan PAS ni darurat boleh selalu kan. Okey. Muhammad Razmawi, kita diperlihatkan muka sebenarnya pemerintahan PAS UMNO bersatu cakap tak serupa apa dilakukan. Okey, salam sahabat. Perhatilah juga di sini ada geng-geng jasa mencelah katanya ya. Tak apalah, geng jasa tu nak cik makan macam mana. Nazif Muhammad juga baru sampai Awang bersama dengan kita pada awal pagi ini. Okey, Rosli, Don Anfield, Aziz Amin. Siapa ada one on kat sini? Tadi ada nampak one on timbul. Kan? Okey. Kelam Kon. Apa ni? Ya, Muhammad Razmawi. Terima kasihlah yang sudah datang, termasuk juga Walaon. Walaon dah dengar belum khutbah tadi? Khutbah supaya mengundi ya, jangan lupa Walaon ya. Bagi tahulah anak-anak atau adik-adik supaya datanglah mengundi beramai-ramai untuk pertahanan kerajaan Melayu Islam agar dapat melaksanakan hudud kan. Okey. Kita masih ingat lagi ya, sebelum PIU 14 yang lalu member masjid di Pahang juga sentiasa mengalunkan lagu-lagu irama-irama apa di masjid-masjid di Pahang. RU 355 ya. Masjid saya kat taman saya pun macam itulah ya. Masa tu cerita pasal RU 355, maka Tok Khatib pun hentak tongkat khutbah kat masjid ya. Ini RU 355 ini wajib kita laksanakan. So, siapa yang menentang RU 355, mereka adalah menentang perjuangan Islam ya. Yang dituduh menentang RU 355 itu katanya adalah DAP. Itu waktu mereka jadi pembangkang ya, pasal sebelum PRU 14 yang lalu. Mereka cerita tentang RU 355 ya, dan mereka mengangkat Presiden PAS sebagai seorang pejuang Islam. Diangkatnya presiden diraikan di dalam parlimen. Tuan-tuan masih ingat lagi ya, bagaimana budak-budak pondok dibawa ke parlimen dengan rombongan berpuluh-puluh bas. Maka budak-budak pondok ini pun berbaris di parlimen untuk menyambut Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang akan membentangkan RU 355. Maka puak-puak ni pun bawalah ya. Mutasnik pun bawalah anak buah dia di pondok untuk meraihkan pahlawan ya. Mujahid. Mujahid mereka ya, untuk bawa RU 355 di parlimen ya. Maka Tuan Guru Haji Hadi pun bawa, sebut ya, kemudian tangguh. Sampailah 3 kali ya. Dia yang usul, dia tangguh. Dia usul, dia minta tangguh. Dia usul, dia minta tangguh. Sampailah ke PRU yang ke-14. Bila kita tanya kenapa tangguh, mereka katakan ya, mereka katakan belum waktunya lagi yang sesuai untuk dibawa ke dalam parlimen ya. Ketika itu telah pun ada kerjasama dengan UMNO, kita masih ingat ya. Masa RU 355 ini dimainkan, mereka telah berhimpun bersama dengan UMNO di Padang Merbuk. Masa tu Jamihi datang berucap, berapi-rapilah Jamihi ketika itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri ya, berucap di Padang Merbuk. Panggil juga beberapa orang mufti wilayah juga bercakap ya. Dato' Hassan Ali pun bercakap dengan tegang-tegang urat lehernya di Padang Merbuk ya. Walaon pun pakai baju ungu ya. Penuh Padang Merbuk itu ya, sampaikan melempah ruahlah Padang Merbuk ya, dengan warna ungunya, dengan baju RU 355. Ada seorang pakcik yang datang daripada Kedah kayu basikal ya, mengayuh basikalnya dengan niatnya ya, supaya mendapat pahala yang besar kerana menyokong RU 355. Kita masih ingat lagi. Kemudian sampailah PRU ke-14, RU 355 ini tidak pernah dibahaskan di dalam parlimen. Siapa yang bahas?
yang berbahasnya adalah Pakatan Harapan. Bila kita minta bahas dalam parlimen, jadi minta tangguh. Ya, kita bukan menentang. Pakatan Harapan minta bahas. Ya, sebab perkara ini adalah perkara yang melibatkan taktikal. Bukan hukum mutlak yang ada dalam Al-Quran ayat 35 ni ya. Dia bukannya macam hukum yang dah tetap oleh Al-Quran yang tidak boleh dipertikaikan. Dia ada perkara-perkara melibatkan kaedah-kaedah yang perlu diperbahaskan. Contohnya dari segi jumlah denda, jumlah penjara dan sebagainya perlu dibahaskan. Kerana tidak ada termaktub hukum itu di dalam Al-Quran. Maka bila tidak ada dalam Al-Quran, bolehlah dibuka kepada perbahasan. Tetapi kalau dah bahas pun tak boleh. Asyik nak bercakap, nak buat RU35, tapi minta tangguh, nak bawa minta tangguh, jelas sekali mereka tak bahas. Pakatan Harapan pula yang berbahas. Kita buatlah parlimen cara olok-olok. Kan? Tuan-tuan masih ingat lagi? Ya? Kita sendiri yang bahas sesama kita. Usul dibawa oleh jadi. Kita yang bahaskan usul itu. Di mana sikap tanggungjawab PAS ketika itu? Kan? Jadi alasan mereka sukar kerana kita tidak ada kuasa. Padahal dah berbaik dah dengan UMNO. Masa itu Jamil Hill dah berjanji nak bawa usul itu, nak dibawa usul itu, nak dibahas dalam parlimen. Ya? Bila speaker tanya Haji Hadi boleh bahas, tangguh dulu. Tangguh pada sesi akan datang. Masuk sesi akan datang pun macam tu juga tangguh. Sampailah ke pilihan raya. Kan? Bila dah Pakatan Raya, dah sampai ke pilihan raya, masa Pakatan Harapan, mereka lagi sibuk cakap. Minta pula Pakatan Harapan buat. Pakatan Harapan laksanakan RU355. Kita tidak pernah berjanji dan kita tak pernah bawa pun usul RU355. Tetapi kita usahakan juga, walaupun tidak dapat buat secara seluruh, tapi di bawah Pakatan Harapan, pindaan-pindaan kepada Mahkamah Syariah telah pun dijalankan, iaitu melibatkan Mahkamah Syariah di wilayah persekutuan. Kerana bidang kuasa agama itu adalah di bawah raja-raja ataupun sultan-sultan di setiap negeri. Ya? Itu bidang kuasa agama di bawah sultan-sultan di setiap negeri. Jadi Pakatan Harapan jadi kerajaan tidak boleh melaksanakan undang-undang itu melangkaui bidang kuasa di setiap negeri. Yang kita boleh buat adalah melibatkan wilayah persekutuan saja. Sebab itu pindaan Mahkamah Syariah telah pun dilakukan di bawah kerajaan Pakatan Harapan di wilayah persekutuan buat permulaan supaya negeri lain boleh tengok wilayah persekutuan, kemudian negeri lain akan buat. Sebab agama di bawah bidang kuasa negeri masing-masing. Maknanya Pakatan Harapan telah pun melakukan, walaupun kita tidak berkempen RU355, walaupun kita tidak usulkan, walaupun kita tak jadikan modal politik, tetapi kita merealisasikan tanpa ada propaganda, tapi kita laksanakan juga. Ada juga yang kita buat. Ya, memperkasakan Mahkamah Syariah di bawah Pakatan Harapan berlaku telah dibuat pindaan, iaitu melibatkan wilayah persekutuan yang di bawah kuasa kerajaan pusat. Di negeri lain tak boleh nak buat sebab ini adalah bawah kuasa kerajaan negeri masing-masing. Sebab itu kerajaan Pakatan Harapan mulakan dengan wilayah persekutuan dahulu. Supaya negeri lain boleh tengok. Kalau mana yang baik boleh ambil. Mereka boleh ikuti. Tapi tak sempat selepas itu pengkhianat masuk. Ikut atap, ikut pintu belakang dan jatuh. Bila dah jatuh, kita ingatkan lebay ni bila berada dalam kerajaan sekarang ini lebih cepat, lebih pantas RU ini dilaksanakan. Tetapi tuan-tuan lihat sendiri, dah berapa bulan dah? 8 bulan dah? 9 bulan. Usahakan nak buat, bercakap pun tidak. Ya, dah beberapa kali parlimen bersidang. Tuan-tuan pernah dengar cerita RU dalam parlimen? Tak ada kan? Tak dengar. Yang ada apa dia? Tentang jawatan. Ya. Bila berunding dengan Muhyiddin, berunding dengan kerajaan perikatan, nakkan jawatan. PAS nak jawatan ni, nak jadi JLC, nak jawatan ni. Sepatutnya PAS dapat ni. Kan? UMNO macam tu juga. Masing-masing cerita tentang kedudukan dan jawatan. Ya. RU35 langsung tak berbunyi. Ya. Dah 8 bulan mereka jadi kerajaan. Sepatutnya tidak ada masalah. Ya. RU355 ini sepatutnya tidak jadi masalah sebab yang menjadi Menteri Undang-Undang sekarang ini adalah daripada golongan lebayun. Golongan lebay yang jadi Menteri Undang-Undang
Menteri Undang-Undang juga adalah menteri yang mengawal selia parlimen. Jadi sebarang usul nak buat parlimen dan sebagainya, Menteri Undang-Undang ini ada kuasa. Ya. Bahkan beliau boleh sebagai menteri dalam kerajaan, beliau sendiri boleh mengusulkan. Tidak ada masalah. Boleh dibahaskan dengan mudah dalam parlimen. Tidak perlu nak menjiratkan sesiapa pun. Kan? Boleh buat. Tapi kenapa tak buat? Persoalannya kenapa tak buat? Ya? Sikit pun tak buat. Kalau Kerajaan Pakatan Harapan dulu ada juga usahanya. Kita buat pindaan di Mahkamah Syariah. Melibatkan oleh persekutuan. Tetapi di bawah perkataan Melayu Islam ini, yang khatib kata tadi, hendaklah dipertahankan. Inilah keadaan dia. Jadi nak pertahankan kerajaan Melayu Islam, macam mana kalau macam ni keadaan dia? Bila agama itu hanya dijadikan sebagai modal politik, ya, untuk memperbodohkan umat-umat Islam. Ya. Bila mereka tidak ada hujah, apabila mereka tidak boleh melaksanakan Islam, mereka menyalahkan DAP. Ya, kalau dahulu mereka katakan Kerajaan Pakatan Harapan ini dikawal oleh DAP. Ada isu mabuk je DAP. Isu adib je, ini pengaruh DAP. Ya. Berlaku je LTTE, apa tu kan? Yang pengganas apa tu? Itu pun DAP. Ya. Semuanya mereka letak atas kepala DAP. Okey, sekarang kamu berada dalam kerajaan Perikatan Nasional tanpa DAP. Masih lagi cecah merebah. Kes adik masih juga tidak selesai. Ya. Malahan kes pemandu mabuk lagi teruk di bawah Perikatan Nasional baru 8 bulan. Ya, bukan setakat mabuk. Langgar mati, langgar polis pun ada. Orang mabuk. Tidak boleh juga diselesaikan tanpa DAP. Ya. Ekonomi tidak terurus juga dengan baik tanpa DAP. RU 355 tidak boleh juga disebut dalam parlimen tanpa DAP. Kan? Jadi jelas bahawa selama ini mereka hanya mencari jalan untuk nak tunjuk kepada orang Melayu, orang Islam, bahawa Islam tak boleh dilaksanakan negara kita ini kerana adanya DAP. Sedangkan di Kelantan kita tahu DAP tak ada pun di Kelantan. Ya, DAP tidak ada di Kelantan. RU 355 pun dah lulus. Katanya hudud pun dah lulus. Di Kelantan sebenarnya hudud ni dah lama dulu. Dah diwatakan di Dun Kelantan. Tak boleh nak sana sebab katanya tidak dapat kuasa di pusat. Nak laksanakan hudud kena ada kuasa di pusat. Tak dapat laksana. Bila dah bagi kuasa, tak boleh laksana juga. Walaupun tanpa DAP. Jadi kalau orang yang cerdik, yang bijak untuk memikirkan, bahawa jelaslah ya, bahawa parti PAS ini hanyalah sebuah parti yang menggunakan agama hanya untuk mendapatkan sokongan. Ya. Jadi malanglah kalau sesiapa yang menyokong PAS untuk mengharapkan ya, kebaikan ataupun hukum Islam itu dapat tertegak dengan parti PAS. Ya. Percayalah, hukum Islam itu tidak dapat tertegak dengan parti PAS. Ya. Parti PAS tidak mampu untuk melaksanakan Islam yang sebenarnya. Kerana dalam jiwa mereka, diri mereka sendiri pun, mereka tidak ada roh Islam. Mereka tidak melaksanakan apa yang Islam perintah. Ya. Bagaimana hudud nak dilaksanakan. Kalau ada lebay-lebay yang jadi menteri pun, undang-undang untuk dia pun boleh terlepas. Ya, orang lain kena penjara, orang lain kena denda dan sebagainya, mereka langgar undang-undang, mereka terlepas. Ya. Kalau itu kaedahnya, bagaimana orang bukan Islam nak percaya kepada keadilan hudud? Asas bagi hukum hudud itu adalah keadilan, bukan kerana hukumnya. Ya. Ini kita sebut lebay-lebay banyak cerita pasal hukum. Ya. Nek Amar pun pergi ke luar negara nak shopping, shopping window cari alat pemotong tangan. Ya. Lepas tu balik ke Malaysia, cerita, kita dah bersiap sedia dengan pakar-pakar untuk memotong tangan. Ini kamu nak cerita. Ya, bukan cerita pasal masalah air di Kelantan. Bukan cerita masalah pembangunan, pengangguran dan sebagainya di Kelantan. Kamu sibuk cerita, kita dah siap sedia dengan orang-orang yang pakar memotong tangan. Ya. Cerita pasal potong tangan, bukan cerita pasal potong gaji. Gaji naik pula tu kan. Itulah keadaannya saudara di Kelantan. Nak cerita pasal PAS lah. Jadi kalau one on dalam PAS yang ada kat Facebook
yang tak tidur malam ni, ya. Jadi mudah-mudahan diberikan taufik dan hidayah supaya menjadi agak cerdiklah sedikit kan. Cubalah tanya sikit Pimpin PAS, ya. Apa masalahnya sekarang ni, DAP dah tak ada Syekh. Cakap dengan lebay-lebay tu, sekarang ni macam mana ni tuan guru, DAP dah tak ada, ya. Kita dah bersama dengan Muhyiddin ni keturunan ulama. Ayah dia dulu pun lebay juga Muhyiddin ni kan, dengan kabarnya lah kan. Menteri undang-undang kita pun bukan orang lain kan, menteri undang kita daripada parti kita sendiri. Duta khas kita pun, presiden kita duta khas. Banyak lagi jawatan-jawatan yang dipegang oleh lebay di dalam kerajaan pintu belakang ini. Kenapa kita tidak boleh nak laksanakan Islam sekarang? Siapa yang boleh menghalang kita? Adakah DAP nak menghalang? DAP tidak ada dalam kerajaan. Apa salahnya tanya kepada lebay-lebay kan? Janganlah takut nak tanya kan? Kalau kita takut nak tanya, maka sampai ke matilah, ya. Sampai kita mati, kita akan terus diperbodohkan. Okey? Kalau babak gaji, jangan tanyalah. Kalau babak gaji ni dengan lebay-lebay laju je kan. Mereka ada alasan, ya. Bila naik gaji, jangan pertikaikan kenaikan gaji wakil-wakil rakyat di Kelantan, sebab itu adalah ditakdirkan oleh Allah SWT katanya, ya. Rezeki Allah tentukan, maka naik gaji wakil rakyat di Kelantan itu adalah rezeki, maka tidak boleh orang lain mempertikaikan, ya. Kalau kamu, Allah takdirkan rezeki kamu mendapat air yang kotor ataupun air yang berkarat, itu adalah takdir yang Allah tentukan, ya. Jadi tunggulah, ya, anugerah Tuhan daripada langit, hujan turun, maka kamu tak adalah air hujan itu, ya. Okey, itu kisahnya kelambaian lebay, ya. Okey, Al-Nunarin Denggano, alat potong tangan pun dah ada, tukar potong tangan pun ada. Okey, Megat Alang baru masuk, Pak Nan, selagi ada parti PAS, selagi itulah undang-undang Islam tak wujud di Malaysia ini, ya. Ya, sebenarnya undang Islam nak mentadbir sebuah negara menjadi sebuah negara yang menjurus ke arah cara Islam. Kita boleh lihat seperti negara Turki, ya. Di Turki di bawah Erdogan, ya. Erdogan ni tidak ada propaganda pun, ya. Dalam partinya sendiri pun tidak ada disebut tentang hudud dan sebagainya, tapi pelaksanaannya beliau lakukan, ya, ansur-ansur, ya, secara bijaksana, penuh hikmah dan sebagainya, ya. Mereka tidak mencanangkan sebagai propaganda politik, tapi dalam pentadbiran diserapkan, ya, cara Islamnya, ya, akhlaknya, ekonominya, bagaimana dengan rakyat dan sebagainya. Itu cara pentadbiran Erdogan di Turki, ya. Dia tidak seperti parti yang parti lebay di Turki lah. Parti lebay Turki cerita tentang macam tu lah, macam parti lebay yang ada kat Malaysia, ya. Cerita pasal potong tangan, hudud dan sebagainya, ya. Tapi Erdogan tidak. Erdogan bukan hanya cakap Islam ni dari segi propaganda, ya. Tidak keluar dalam kempen pilihan raya, tidak dijanjikan dalam kempen pilihan raya, tak dijadikan modal dalam khutbah dan sebagainya, tetapi bila berkuasa itu diperolehi, maka Islam itu, ya, kehendak-kehendak Islam itu dilaksanakan secara berperingkat-peringkat dan menampakkan hasilnya, sehinggalah Turki sekarang ini menjadi sebuah negara Islam yang amat digeruni oleh negara-negara barat, ya. Jadi kita kat Malaysia ni lebih kepada propaganda, lebih kepada menunjukkan zahir saja, ya, bercakap depan orang ramai, hudud dan sebagainya, ya. Inilah yang meracuni pemikiran orang Melayu Islam dan negara kita yang mudah tertipu dengan propaganda yang menggunakan nama agama ini. Okey, Nordin Arifin Nordin, takbir katanya, ya. Azmi Ismail masih di Al-Ain katanya. Minyak wangi ada lagi ke katanya? Ada, ya. Lama tahan minyak wangi. Okey, Ahmad Saleh bersama kita juga. Azrin, MJ Liverpool, Kamal Harun, Carol Azhar, Mawadi Cik Aziz yang baru belum tidur. Belum tidur lagi tu. Tinagaran Thomas, Azlan Osman,
Zaid Zainuddin, ya, Don Alfil, Zulkul Anwar. Ini di antara kawan kita yang masih belum tidur pada hari Minggu ni. Jadi kita nak sembang malam ni satu perkara je lah. Bagaimana kita nak cerita tentang agama itu telah mula dimainkan semula. Sekarang ini di member-member masjid politik telah pun mereka mulakan di dalam masjid, ya. Tapi kalau dilaksanakan oleh kita, mereka kata kita berpolitik dalam masjid, tapi mereka jelas, ya, berpolitik di dalam masjid. Kalau mereka boleh hukumnya halal, bila waktu mereka kata politik dan agama itu tidak boleh dipisahkan. Sebab itu kena sebut dalam khutbah. Tapi kalau kita yang buat, dia akan jadi hukum lain pula, kan? Jadi kalau semua negeri ataupun semua khatib masjid-masjid berpolitik sedemikian rupa, maka akan jadi masalah, ya. Akan jadi berlakulah perpecahan di kalangan umat Islam. Bayangkanlah kalau khatib-khatib, kalau imam ataupun khatib di negeri Selangor, yang di Negeri Sembilan, ya, di Pulau Pinang yang kita perintah, khatib pun berkata bagaimana khatib di Negeri Pahang, ya, pertahankan kerajaan Melayu Islam di Selangor. Di Pulau Pinang pun akan kata macam tu, kan? Di Negeri Sembilan pun khatib akan kata macam tu. Jadi agama tu nampak macam apa, ya, seolah-olah agama ini ikut kepentingan siapa yang memerintah ketika itu, kan? Sepatutnya di dalam masjid ini kalau nak cerita pasal politik secara umum, ya, secara umum, dan ceritalah perkara yang betul, yang benar. Katalah kepada jemaah masjid bahawa kalau kamu nak menjadi kerajaan, hendaklah menjadi kerajaan yang mendapat kepercayaan dan juga mandat rakyat. Kerana nak jadi imam masjid pun hendaklah mendapat restu daripada makmum. Jadi imam masjid je, tuan-tuan, bukan jadi Perdana Menteri pun. Jadi imam masjid pun, ya, agama ajar kita supaya imam ini hendaklah mendapat restu daripada makmum. Bahkan ada pendapat mengatakan haram seseorang itu menjadi imam sekiranya majoriti makmum tidak bersetuju ataupun tidak restu dia menjadi imam, ya. Jadi sebab itu imam masjid ni sensitif. Bukan boleh kita lantik-lantik oleh kerajaan, ya. Kerajaan lantik jadi imam maka jadi imam. Tidak, ya. Hendaklah juga mendapat restu ataupun disokong oleh jemaah-jemaah yang redha, ya, seseorang itu menjadi imam mereka. Sekiranya majoriti ramai yang tak setuju mereka jadi imam, maka tidaklah boleh jadi imam walaupun dilantik oleh kerajaan, ya. Itu imam masjid, apatah lagi jadi ketua kerajaan, ya. Begitu juga nak jadi imam, agama meletakkan imam itu selain daripada orang yang boleh baca dengan baik, ya, baca Al-Quran dengan baik, terang, jelas, imam itu juga mestilah orang yang mempunyai kesihatan yang baik. Orang yang bukanlah tak perlu muda tapi sihat, ya, kuat tenaganya, ya, bacaannya jelas, tak nyanyuk, kan, tidak ada penyakit-penyakit sampai kanser tahap 4, ya. Jadi kalau ada penyakit masalahlah sikit, kan. Jadi imam kena cari orang yang sihat, bacaannya yang baik, orang yang akhlaknya yang baik, ya. Bukan boleh jadi imam cara ikut tebuk atap, ya. Tebuk atap masjid tiba-tiba nak jadi imam, tak boleh lah gitu, kan. Jadi ini sepatutnya diterangkan kepada makmum. Bukan boleh khatib main sebut aja, ya. Mentang-mentang dia tu Islam Melayu, mentang-mentang dia tu Islam, kalau dia merompak pun kamu nak kata kena sokong. Tak boleh lah tentu. Kadang-kadang memanglah nampak satu perkara dia buat baik, tetapi hasil ataupun perkara baik yang dia buat itu melalui cara yang tak baik jugalah, ya. Matlamat tidak boleh menghalalkan cara, ya. Seorang perompak yang merompak bank, ya, tak boleh jadi baik hanya kerana mengambil wang rompakan bank itu diberikan kepada rumah-rumah anak yatim, ya. Maka kita memuji perompak ini, ya, banyak buat amalan sedekah anak yatim dan sebagainya.
Sedangkan kita tidak melihat bahawa wang yang diberikan kepada anak-anak yatim itu hasil daripada rompakan. Sebab itulah jangan terpedaya dengan Perdana Menteri yang pagi-pagi baca doa, baca doa, buat muka sedih sikit, kan. Habis tu buat lawak-lawak bodoh sikit, maka kita pun pujilah. Jadi kita kena tahu, perangai orang politik. Kadang orang politik ni pandai berlakon. Berlakon. Bila rasa diri tak dapat kepercayaan, buatlah simpati sikit. Buatlah cara-cara warak-warak sikit supaya orang Melayu mudah tertipu, kan. Okey. Ahmad Saleh, Malaysia negara kedua terkorup, Majalah Time. Imran Ismail, selagi ada rasuah, Malaysia boleh jadi negara Islam. Apa suka ada rasuah, banyak dilakukan oleh orang Melayu. Sebab tu rasuah ini satu yang besar, dosanya. Jadi tidak boleh kita nak laksanakan, macam mana kita nak bicara tentang sebuah negara Islam kalau rasuah pun tak dapat kita atasi. Okey. Jadi kita nak lapor rasuah pun susah juga, pasal kerajaan yang ada ni pun kerajaan yang dipertikaikan, sampai ada rakaman suara tentang tawaran jawatan, Kalau kita nak dapatkan sokongan daripada UMNO, kita boleh tawarkan mereka menteri, JLC dan sebagainya. Situ pun dah ada unsur-unsur rasuah. Jadi bila ada kerajaan yang macam ni, bagaimana kita nak harap kerajaan ini untuk membenterah rasuah, memang susahlah. Tidak ada jalan lain, kecuali kerajaan yang ada sekarang ini harus kita tukar. Tentang caranya, cara yang dibenarkan oleh perlembagaan, dibenarkan oleh demokrasi, dan kita tidak salah untuk kita berusaha mendapatkan hak kita kembali. Bahkan wajib bagi kita, selagi kita ada usaha, selagi kita ada tenaga, selagi kita ada upaya, wajib untuk kita dapatkan hak kita kembali yang telah pun dicuri. Ini adalah tanggungjawab kita, Dan inilah juga yang telah dilakukan oleh pimpinan Pakatan Harapan, seluruh upaya untuk mendapatkan kembali mandat rakyat, selagi ia tidak bercanggah dengan perlembagaan, selagi ia tidak bercanggah dengan hukum hakam agama itu sendiri, Bahkan agama juga menyuruh kita, untuk berusaha mendapatkan hak. Sekiranya hak kita itu telah pun dirompak ataupun dicuri. Jangan kerana kita dirompak dan curi, maka kita pun tawakal, nak buat macam mana? Takdir. Tak boleh, Selagi kita ada usaha, ada jalannya, kita kena usahakan. Okey. Malam ini dapat ilmu dari Tuan Nordin Arifin Nordin. Alamak, ilmu apa malam ni yang aku boleh kongsikan, Cuma ialah cerita tentang ni lah, tentang bagaimana seseorang itu telah diperdaya dengan hukum agama, memang inilah sebab tu Dr. Asri, Dr. Mazhar, walaupun banyak juga yang tak setuju dengan Dr. Mazhar ni, tapi ada satu yang saya fikir betul, iaitu Dr. Mazhar mengatakan bahawa bahawa itu bahaya sekali sekiranya agama ini dikaitkan dengan politik. Bukan bermakna politik dan agama itu berpisah, tidak, Politik dan agama itu memang tidak berpisah. Sebab orang politik ini hendaklah menjadikan agama itu sebagai panduan, tentang mana yang boleh dilakukan, tentang mana yang tidak boleh dilakukan. Tetapi yang tidak dibenarkan adalah meletakkan, politik itu, politik kepartian itu dalam agama, meletakkan politik kepartian itu dalam agama. Kerana kalau semua orang menggunakan itu, maka mana satu yang betul? Keadilan kata, parti kami juga memperjuangkan apa yang agama suruh. Kami lawan rasuah. Kami menentang rasuah. Ini yang agama suruh. Kami menegakkan keadilan. Ini juga adalah tuntutan agama Islam. Kami nak bantu orang miskin. Ini juga yang disuruh oleh orang Islam. Kan? Jadi janganlah kita ingat bila sebut Islam je, kena buat hudud baru Islam. Tak boleh. Islam ni menyeluruh. Itu sebab tu dipanggil Islam ni syumul. Jadi kalau macam PAS, duk cerita dulu, modal ni hudud. Kenapa? Kerana PAS ni tidak ada pemimpin yang boleh cerita pasal ekonomi.
Mereka nak cerita pasal ekonomi sebab mereka tak tahu nak cerita pasal ekonomi. Apa yang mereka tahu? Iaitu bidang-bidang mereka lah. Ya. Mereka buka kitab, cerita, tengok kisah hudud, potong tangan. Itulah mereka cerita. Itu je kemahiran yang mereka ada. Ya. Nak cerita pasal ekonomi, kita lihat dalam perbahasan, mana pemimpin PAS yang cakap ada kualiti tentang bajet. Ya. Tentang, selain daripada bersetuju sajalah apa yang menteri bentangkan. Ya, mereka nak canggah pun mereka tak tahu nak hujah bagaimana tentang ekonomi. Ya. Kalau dilantik Presiden PAS jadi duta khas Timur Tengah, negara Timur, apa kenyataan resmi selama yang Kerajaan Perikatan Nasional pemerintah ini, apa ada kenyataan resmi daripada duta khas tentang apa krisis yang berlaku di negara Arab sana? Ya, kita tahu ada banyak peperangan yang berlaku di negara Timur. Ya, apa pendirian kerajaan? Apa kenyataan resmi daripada duta khas yang diberi gaji oleh rakyat, oleh kerajaan, walaupun gaji itu tidak direstui oleh rakyat, ya, tapi diberi gaji. Apa kenyataan? Buka Facebook duta khas Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdullah Hadi Awang, buka page dia. Tuan-tuan boleh tengok tak kenyataan rasmi dia tentang apa yang berlaku di dalam negara. Tak ada. Yang ada promosi kitab dia. Yang ada cerita pasal agama dia lah kan. Jadi itulah saya kata, kualiti itu tidak ada di kalangan pimpinan-pimpinan PAS. Ya. Jadi kalau kita tengok pun apa yang menteri daripada PAS seperti Tuan Tuan Man kalau ulas pasal alam sekitar pun kadang jadi bahan lawak. Kan? Nak dibandingkan dengan kualiti daripada pemimpin wanita DAP. Ya. Yeo Beijing dulu, bawah Pakatan Harapan. Yeo Beijing ni, dia jadi menteri, dia jaga 3 kementerian yang sekarang ini dipecahkan di bawah Kerajaan Perikatan Nasional. Sudah jadi 3, tapi di bawah Yeo Beijing, 3 ini, dia seorang lagi jadi menteri. Dia boleh handle, dia boleh cakap tentang isu pencemaran, ya, berlaku pencemaran di Johor, ya, bagaimana dia bekerja bertukus lemus, ya, bila berdepan dengan isu pencemaran di Johor, pencemaran kimia yang berlaku di Johor. Waktu itu beliau baru saja berkahwin. Ya, baru saja berkahwin. Tidak ada cuti bulan madu dan sebagainya, beliau terus pergi ke Johor untuk mengatasi masalah pencemaran yang berlaku di Johor. Kemudian beliau pergi turun di akar umbi bersama dengan kaki tangannya untuk menyerbu, ya, kilang-kilang haram yang dibuka operasi, ya, kilang-kilang haram. Menteri turun padang, ya. Ini kerja seorang wanita yang boleh kontrol 3 kementerian. Sekarang ini dipecah kepada 3. Tapi Yeo Beijing boleh jaga, ya. Sains, alam sekitar, ya, di bawah beliau. Tapi bila berada dipecah kepada 3, Tuan Bin Toman jaga, KJ jaga, apa yang mereka buat? Ya. KJ saya tak tahu apa yang dia buat. Dasarnya Tuan Bin Toman saya tak tahu lah. Yang saya tahu dia cerita pasal Musang King. Ya, pencemaran alam sekitar Musang King, COVID berada dalam temetung air lah, macam-macam lah kan. Itu yang saya tahu. Jadi kualiti itu jauh. Ya. Jadi bila kita katakan menteri seperti Tuan Tuan Man ni kualiti jauh daripada Yeo Beijing, nanti orang kata, oh kamu nak merendahkan orang Melayu Islam. Tapi itulah hakikat dia. Bila kita meletakkan seseorang yang bukan pada tempatnya, isunya kerana jawatan itu bukan untuk dia. Ya, bila beliau berada di situ, bermakna beliau berada di tempat yang bukan hak. Dari segi hukum Islamnya, bila meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu adalah dipanggil kezaliman. Ini pun orang PAS juga ajar dulu. Kan? Meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya, itu adalah sesuatu kezaliman ataupun ketidakadilan. Ya. Contohnya, kopiah letaknya di kepala, tetapi kita letak kopiah itu di kepala lutut. Maka itu dipanggil kezaliman. Jadi meletakkan pada menteri yang bukan mendapat mandat rakyat, yang tidak dipilih melalui pilihan raya, yang tidak dipilih melalui demokrasi, letak sebagai menteri. Itu meletakkan seseorang yang bukan pada tempatnya. Tak betul dari segi Islamnya.
Bila dia tu tak betul, dia bentuk kabinet dia, lantik menteri-menteri, tak kira lah daripada lebay ke, daripada orang pakai serban besar ke, jubah labuh ke, pelantikan dia itu tidak betul. Sebab dia sendiri pun berada dalam posisi yang tidak betul. Bila dia tidak betul, menteri-menteri yang dilantik itu pun tidak betul dari segi hukumnya kerana berada di jawatan menteri yang bukan hak. Meletakkan seorang yang bukan haknya kerana dia telah mengambil hak-hak orang yang sepatutnya. Ya, orang yang sepatutnya jadi menteri yang dipilih oleh rakyat yang menang pilihan raya. Orang ini disingkirkan dengan cara khianat, maka kamu duduk di situ dan kamu makan gaji di situ. Ya, buatlah apa amalan sekalipun, nescaya tidak ada keberkatannya. Sebab itulah kita tengok lagi banyak dia buat perkara-perkara yang seolah-olah kononnya baik, tetapi bertambah cecah merebah kerajaan ini. Ya, tidak ada sokongan. Ya, semakin lama semakin kurang sokongan. Semakin lama orang hentam. Ya, di media sosial sekarang ni tak ceritalah. Ya, apa saja status Muhyiddin memang kena hentam. Azmin punya status sampai anak dia punya status pun kena hentam. Ya. Sebab apa? Sebab ini menandakan bahawa kamu jadi pemimpin sebenarnya tidak mendapat keberkatan dan Allah tidak memberikan kamu kelapangan, ya, keserasaan dan kegembiraan untuk menjadi kerajaan. Dan pastinya kamu tidak boleh tidur malam walaupun kamu berada di tampuk kekuasaan. Hati sentiasa tak tenteram. Ya? Apatah lagi sekarang ini, hati sentiasa berfikir, adakah bajet aku ini disokong ataupun ditolak. Ya? Kalau disokong sekalipun, ya, belum tentu kamu boleh menjadi kerajaan sampai habis tahun. Sebab kalau disokong sekalipun, kamu tetap kekal di dalam bilangan jumlah penyokong kamu itu amat tipis sekali. Ya? Bayangkan dalam keadaan UMNO pun sekarang dah berani ugut dengan jawatan nak timbalan Perdana Menteri, UMNO nak jawatan Menteri Kanan. Ya? Kalau kamu lulus bajet sekali ini pun, tuntutan UMNO itu akan terus menghantui Muhyiddin Yassin. Jadi kamu dalam keadaan yang tidak selesa. Kenapa tidak selesa? Kerana kamu mengambil kerajaan yang pada asalnya kerajaan itu dibentuk dengan majoriti yang cukup kuat. Ya? Dalam keadaan masa itu, pentadbiran Parti Harapan dalam keadaan semakin lama semakin baik. Ya? Dalam keadaan COVID baru masuk, kita kawal dengan begitu baik, tidak ada kematian, bahkan berjaya kita keluarkan orang-orang yang kena penyakit COVID ini daripada keluar hospital. Ya? Berjaya kita keluarkan, tidak berlaku kematian. Dan bila kamu ambil alih, maka bencana bertambah teruk, yang mati dalam COVID bertambah-tambah. Ya? Maka terpaksa kamu fikir tentang darurat dan sebagainya. Ya? Sepatutnya darurat ni tidak perlu diminta. Kalau boleh kita nak jauhkan. Ya? Bila sebut darurat ni, kebiasaannya perkara yang tidak disangka-sangka. Itu dipanggil darurat. Tapi kalau darurat ni boleh diminta-minta, dirancang sebagainya, ya, maknanya adalah perkara yang tak betul. Okey. MP Pasir Mas, Muhammad Azrul Ayun kata, Assalamualaikum katanya, ulas tentang MP Pasir Mas. Ketua Pemuda tu ke? Pasir Mas Ketua Pemuda ya? Ya, Pasir Mas ni banyak dah orang ulas dekat media sosial ya, tentang KWSP kan. KWSP. Okey, kerajaan 22 bulan yang betul. Muhammad Safir Zakaria kata, okey. Tak apa, kita jadi kerajaan 22 bulan adalah sebuah kerajaan yang bermaruah, ya. Kalau orang tanya, kenapa kamu jadi kerajaan 22 bulan? Adakah rakyat menolak kamu? Rakyat tidak tolak. Kenapa kamu jatuh? Kami dikhianati, ya, seperti mana kerajaan PAS jatuh di Perak dulu, ya. Bukannya kerana rakyat Perak tolak Nizam, ya. PAS jatuh dulu kerana pengkhianatan berlaku. Pada ketika itu PAS ya mengutuk keras orang-orang yang merampas kerajaan negeri Perak di bawah Menteri Besar Nizam ketika itu. Waktu itu PAS mengutuk keras, bahkan PAS adalah di antaranya yang berbaring di jalan raya depan istana, ya, menghalang upacara akad sumpah di depan istana Perak, ya. Orang nak kata derhaka lah, tapi demi untuk pertahankan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh PAS, kami sanggup berbaring di depan istana. Kita dikhianati, ya, dengan langkah syaitan ni. Tak ada lagi lah seorang pun yang berbaring di depan istana, depan agung, ya.
Masa Muhyiddin angkat sumpah dah okey, lain clear. Tak ada siapa yang sekat Muhyiddin angkat sumpah. Tidak ada perhimpunan ya menyekat di depan istana. Tetapi dengan PAS di Perak dulu, mereka berbaring di depan istana ya. Kalau dilanggar oleh kereta pun mati syahid pada mereka ya, sebab nak pertahankan kerajaan yang dikhianati. Tetapi akhirnya Tuhan tunjukkan ya, akhirnya Tuhan tunjukkan kepada kita bahawa PAS ini kalau menguntungkan mereka, mereka akan jadi hukumnya halal ya. Kalau merugikan mereka, jadi hukumnya haram. Kerajaan Perak jatuh pada tahun 2009, wabi nizar daripada PAS dikhianati, maka ketika itu hukumnya haram khianat. Ya. Hukumnya waktu itu haram khianat. Tetapi bila mereka nak jadi menteri, ya, mereka nak dapat jawatan di pusat, mereka bersekongkol dengan pengkhianat, hukumnya adalah halal, ya. Bahkan kalau ditanya kepada lebay-lebay, mereka kata wajib kita bersama dengan pengkhianat itu. Kenapa? Kerana kita boleh jadi kerajaan. Sebab apa nak jadi kerajaan? Sebab kita boleh laksanakan hudud. Sebab apa kita nak jadi kerajaan? Sebab kita boleh laksanakan RU365. Kan? Sebab apa kita nak jadi kerajaan? Sebab kita boleh menyuruh pramugari menutup aurat. Sebab apa kita nak jadi kerajaan? Sebab kita boleh menutup kilang judi di Genting. Kita boleh menutup kilang arak di Shah Alam. Ramai yang salah faham. Ya, dikata dekat Shah Alam tu, itu kerajaan Selangor tak tutup. Mereka lupa bahawa industri yang besar-besar lesennya dikeluarkan oleh kerajaan pusat. Mereka cuma duduk di Shah Alam, tapi lesen besar adalah dikontrol oleh kerajaan pusat. Sebab itu PAS nak jadi kerajaan supaya dapat menutup lesen arak, kilang arak, ya. Dapat menutup lesen judi, dapat melaksanakan hudud. Tapi bila dapat kuasa, apa yang mereka lakukan? Mereka naikkan gaji, ya, wakil rakyat. Mereka tukar kereta Mercedes, ya. Jadi kita tak boleh petikai kereta Mercedes sebab mereka ada dalil dia. Mereka kata, apalah salahnya kita tukar kereta Mercedes, kerana Rasulullah dulu pun mempunyai kuda yang mahal harganya. Tengok. Itu cara PAS. Dia ada dalil dia. Takkan kita nak pakai kereta Viva, kereta Ni'mah. Kita Esko wakil rakyat. Mestilah nak pakai Mercedes. Kemana pergi kempen BMF? Buy Muslim First. Kan? Buy Muslim First. Kenapa mereka tak mahu pakai kereta potong perdana? Kan? Potong perdana kenapa mereka tak mahu pakai? Kerajaan pusat pun pakai kereta potong perdana sekarang menteri. Kan? Kenapa mereka tolak kereta potong perdana? Mereka ambil Mercedes. Sebab Mercedes ini adalah buatan daripada, kereta Mercedes ini adalah buatan daripada Emirah Arab Bersatu. Agaknya lah. Kan? Sebab tu mereka pilih Mercedes. Ya? Mereka tolak kereta potong perdana. Sebab apa? Sebab katanya zaman Nabi dulu pun, Nabi pernah ada memiliki kuda yang mahal harganya. Maka kami adalah pewaris Nabi, ulama pewaris Nabi, maka kami juga berhak pakai kereta yang mewah, kereta yang cantik dan laju. Sebab kami nak berdakwah, sebab kami nak berceramah, nak pergi kuliah, maka cepat kami sampai ke destinasi dengan kereta Mercedes kami. Mereka ada alasan. Kalau pakai kereta perdana, lambat. Ya, saudara, ya. Nak pergi kuliah, nak pergi ceramah, pakai Mercedes laju sikit sampai ke tempat ceramah. Itu alasan mereka lah. Kan? Ya. Sebab itulah mereka pun bukan sekadar kereta Mercedes, bahkan mereka mempunyai flat yang mahal harganya, ya, yang ditempah khas. Flat pun mahal, puluh ribu, ya. PAS 30, PAS 12, PAS 20. Semua ambil nama PAS, ya. PAS 20, PAS 13, PAS 20, sebab flat PAS inilah akan jadi PAS untuk masuk ke syurga. Ya. Jadi mereka habis duit puluh ribu untuk flat ini, ya. Jadi kalau pakai flat mahal ini, kereta itu lebih laju lah, ya. Kalau pakai flat biasa ni, kereta tu slow. Letak flat PAS ni, kereta tu akan lebih laju dan lebih cepatlah mereka pergi ke program ceramah, ya, untuk menyampaikan dakwah mereka, ya. Okey. Jadi walau macam mana pun ada hikmahnya, ya.
Kita dalam Pakatan Harapan, kalau kita nakkan kuasa, kalau kita kemaruk nak kuasa, kalau Anwar Ibrahim itu seorang pemimpin yang sanggup, ya, cannot kawan kerana nakkan kuasa, masa langkah Sheraton lagi Anwar Ibrahim boleh jadi Perdana Menteri. Bukan susah. Ya, bila Muhyiddin keluar sama Azmin, bila Anwar nak jadi Perdana Menteri, berunding saja dengan UMNO. Panggil Zaid Hamidi. Bincang dengan Zahid. Zahid, okey, UMNO sokong kami. Ya, sokong kami, PH. Jadi, saya jadi Perdana Menteri dan saya settlekan kes kamu, Zaid Hamidi. Bagi jaminan macam tu je. Kalau nak jadi Perdana Menteri. Kan? Tapi bukan jenis Anwar lah. Ya? Bukan jenis Anwar. Nak berunding dengan cara tawaran, syarat-syarat dan sebagainya. Sampai ke hari ini. Ya? Sampai ke hari ini. Bahkan apa yang beliau lakukan usahakan selama ini, tidak ada tawaran apa-apa pun kepada mana-mana ahli parlimen yang menyokongnya. Kalau ada ahli parlimen yang ada kes, Najib ke, Zaid Hamidi ke, Tengku Adnan Tengku Mansur ke, kan, yang ada kes, kes mahkamah, yang nak menyokong beliau, itu hak beliau lah. Ya. Bukannya Anwar pergi dapatkan sokongan. Ya. Najib nak sokong Anwar, sokonglah, apa masalah. Tapi jangan ingat, bila kamu sokong aku, maka kes kamu akan settle. Ya. Jadi ini yang banyak orang salah faham. Ya. Dia ingat bila Najib kata boleh sokong Anwar, orang kata ini Anwar deal, ya, untuk nak lepaskan kes. Tak ada, ya. Kalau itulah cara Anwar, daripada awal-awal lagi Anwar nak jadi Perdana Menteri. Kan? Boleh buat deal dengan sesiapa. Bahkan masa kita menang PRU 14 yang lalu, ya, Najib telefon Anwar 2 kali. Sebelum Najib tumbang, belum diumumkan lagi kerajaan Pakatan Harapan. Ya. Kalau Anwar nak jadi Perdana Menteri, tolak Mahathir masa tu, Anwar boleh terima saja bersama dengan UMNO jadi Perdana Menteri. Kan? Tapi Anwar bukan jenis macam tu. Kita ada perjanjian ketika itu. Bila kita menang, yang jadi Perdana Menteri adalah Dr. Mahathir. Sebab itu bila Wan Azizah, orang yang dipanggil oleh Agong untuk bertemu dengannya setelah kita menang, sebab yang sign watikah semua calon dari Pakatan Harapan itu adalah Wan Azizah. Kerana logo digunakan ketika itu adalah logo keadilan. Ya? Jadi Wan Azizah adalah Presiden Keadilan. Beliau dipanggil oleh Agong dan Agong bagi tahu beliau mau jadi Perdana Menteri sebab beliau ada ketua bagi Parti Keadilan yang menang besar kerusi di Parlimen. Wan Azizah kata tidak, ya. Kami dah berjanji kalau kami menang, Tun Mahathir adalah Perdana Menteri. Saya berpegang pada janji, ya. Jadi gitu. Maka Wan Azizah pun bagi tahu dengan Agong pun okey. Mahathir lah jadi Perdana Menteri. Tapi rupa-rupanya jenis orang tua ni bukan tahu jenis dia untung, ya. Kita patuh janji, tapi dia adalah seorang manusia yang tidak pernah pun, ya, berpegang kepada janji. Ya. Tapi itulah pengajaran bagi kita. Ya. Kita dulu bersangka baik, husnuzan. Ya. Kita ingatkan dia dah tua, dia dah insaf. Ya. Rupa-rupanya dia lawan masa dengan PH. Nawaitunya hanyalah dendam peribadinya kepada Najib Tun Razak. Ya. Bukan kerana nak jalankan reformasi, bukan kerana nak melaksanakan prinsip ataupun dasar-dasar perjuangan Pakatan Harapan, tetapi semata-mata nak guna Pakatan Harapan ini untuk melunaskan, ya, dendamnya kepada Najib Tun Razak. Sebab itulah apa pun dalam ucapan-ucapannya, beliau tidak akan sunyi daripada mengeji Najib Tun Razak. Bahkan sehingga Najib dah jatuh hukum pun, beliau masih duk sebut lagi, ya, Najib perompak, penyamun dan sebagainya. Ya. Ini cara Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kita dulu pun menentang juga satu NDB. Bahkan satu NDB ini dicetuskan pada tahun 2011 lagi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini bukannya yang dicetuskan oleh Dr. Mahathir. Ya. Satu NDB ini mula-mula dibongkarkan pada tahun 2011 oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketika itulah Mayan tak tahu. Kemudian bila Datuk Seri Anwar Ibrahim masuk penjara, skandal satu NDB ini dibongkar oleh Rafizi dan juga Tony Puah. Di antara orang yang bawa isu satu NDB ini. Ya, dah menjelang dekat PRU, ya, barulah Tun Dr. Mahathir nak berbunyi pasal satu NDB. Ya, menggunakan satu NDB ini sebagai
kempen-kempen ceramahnya. Ya, masa itu timbullah kerajaan kleptokrasi dan sebagainya. Ya, mana-mana ceramah dijajalah, hantam Najib macam nak gila. Ya, kita pun bersama. Sebab ketika itu kita menentang Dato' NDB. Bukan kerana Tuan Mahathir. Bahkan kalau Dato' Mahathir masa itu tidak bersama kita pun, kita masih lagi bawa isu Dato' NDB. Dato' Mahathir hanya menumpang, kan? Jadi sebab itu bila kita dah jadi kerajaan, beliau masih lagi tidak fokus kepada manifesto kita, malah mempersendakan manifesto Pakatan Harapan. Ya, sebagai seorang Perdana Menteri, beliau secara terbuka tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa malu bercakap dalam parlimen bahawa manifesto ini bukanlah kitab suci Al-Quran. Ya. Tentulah kita sebagai penyokong Pakatan Harapan terguris, ya, sebab kita merasakan tak sepatutnya seorang Perdana Menteri yang tidak boleh melaksanakan manifesto berkata demikian. Ya, patutnya boleh gunakan, ya, ditangguh, ya, belum boleh dapat dilaksanakan, mengambil sedikit masa dan sebagainya. Bukan boleh kata macam tu. Ya, seolah-olah beliau lepas tangan. Sedangkan beliau sewaktu dalam Pakatan Harapan beliau membaca manifesto itu. Beliau tanda tangan manifesto itu. Ya, kalau beliau tak setuju, kenapa beliau tanda tangan? Ya, serupa jugalah macam nak angkat Anwar Ibrahim sebagai penggantinya. Kalau beliau tak setuju dengan Anwar Ibrahim, patutnya beliau tidak tanda tangan. Ya, tapi kerana nak jawatan, nak kuasa, kemudian dalam kepala otak dia fikir, yang penting aku dapatkan kuasa dulu. Bila aku dah dapat kuasa, ya, aku akan buatlah apa yang aku suka. Ya, dan inilah yang Dr. Mahathir lakukan. Ya. Tetapi alhamdulillah, kerana beliau tidak boleh melakukan lebih jauh daripada itu, akhirnya kerajaan beliau tumbang, ya, apabila beliau sendiri melakukan tindakan yang paling bodoh sebagai seorang ahli politik, apabila beliau meletakkan jawatan, ya, tanpa berunding dengan kawan-kawan, tanpa mendapat nasihat juga pandangan daripada kawan-kawan, beliau meletakkan jawatannya, ya. Dan dengan meletakkan jawatannya itulah menjadikan pengkhianat yang dah sememangnya khianat. Pengkhianat yang dah sememangnya khianat ini mendapat laluan yang mudah untuk mengambil Putrajaya, ya. Kalau dia tak letak jawatan, tidak mudah. Ya, sekarang Encik Muhyiddin pun bukan ada sokongan majoriti pun. Ya, dalam parlimen satu-satu saja sokongan paling tinggi. Tapi dia tak letak jawatan. Bila dia tak letak jawatan, kesukaran, ya, untuk mengganti. Ya. Jadi Dr. Mahathir ini, sewaktu beliau tidak dapat kepercayaan daripada Bersatu dan juga Kumpulan Azmin keluar, ketika itu sokongan kepada Pakatan Harapan masih ada. Kita ada sokongan daripada Warisan ketika itu. Kita ada sokongan daripada GPS yang masa itu masih menyokong. Sepatutnya kalau beliau dah rasa malu nak jadi Perdana Menteri kerana partinya menolak dia, ya, sepatutnya Dr. Mahathir serahkan kepada Kak Wan timbalannya. Maka kerajaan boleh berjalan seperti biasa. Beliau adalah tak jalan. Tetapi Dr. Mahathir fikir, ya, otak dia, ya, otak jahat dia berfikir bahawa kalau dia serah kepada Kak Wan pun, Kak Wan akan pastinya serah kepada Anwar Ibrahim. Sebab Kak Wan ni jenis orang berpegang kepada janji. Janji Pakatan Harapan, lepas tu Dr. Mahathir adalah Anwar Ibrahim, bukannya Kak Wan. Ya. Sudah pastinya Kak Wan akan serah kepada Anwar, kerana ini hak Anwar. Ini yang dijanjikan kepada rakyat dalam PRU 14. Ya. Jadi Mahathir fikir, daripada dapatkan Anwar, lebih baik sama-sama tak dapat. Ya, aku letak jawatan, Anwar pun tak dapat. Kemudian aku nak jadi Perdana Menteri untuk kerajaan perpaduan. Itu yang timbul idea Tun Dr. Mahathir nak wujudkan kerajaan perpaduan. Tapi ditolak oleh UMNO, ditolak oleh PAS dan Pakatan Harapan juga menolak kerajaan perpaduan, maka beliau gagal untuk mewujudkan kerajaan perpaduan ketika itu. Bila dah gagal, beliau kembali semula kepada Pakatan Harapan. Ya? Jadi di situ kita dah melihat bahawa ada niat yang tidak baik daripada Dato' Mahathir ini awal-awal lagi. Ya? Awal-awal lagi cuba untuk membunuh Pakatan Harapan apabila beliau menyatakan, ya, ideanya untuk mewujudkan kerajaan perpaduan. Ini cerita dia yang sebenar. Jadi tak payahlah, ya,
Kalau ada mana-mana pemimpin yang cuba nak memperdaya penyokong-penyokong mereka untuk menghalalkan kerjasamanya dengan Tun Dr. Mahathir, konon-kononnya kita perlukan Tun Dr. Mahathir untuk mendapatkan mandat rakyat. Ya? Jadi tak payahlah guna alasan itu. Ya? Kita sanggup jadi pembangkang sampai PIU 15 kalau Tun Dr. Mahathir tak mau sokong pun. Ya, mereka ada 3-4 orang sekarang ni yang bersama dengan Mahathir. Mahathir anak dia. Yang seorang lagi Amiruddin yang bersama Pejuang belum tentu lagi akan bersama dengan Tun Mahathir, kan? Tapi masih bersama Pejuang lah. Jadi kita tidak ada masalah. Ya? Kita dah biasa dengan pembangkang. Kita sanggup jadi pembangkang yang bermaruah. Ya? Kita bekerja. Ya? Bekerja. Sama ada kita berjaya atau tidak, itu kita serahkan kepada Tuhan lah. PAS pun ajar macam tu. PAS tu kata, kita dalam PAS ni bukan nak jawatan. Kita dalam PAS ni bukan nak kuasa. Tugas kita adalah bekerja. Tuhan tanya, adakah kamu telah pun bekerja? Ya, kami bekerja. Kalau soal kalah menang, itu serahkan kepada Allah. Tapi PAS kan dah lain. PAS kan ni tak nak kerja, nak ambil jalan mudah, iaitu dengan cara bersama dengan pengkhianat. Ya? Tak perlu masuk pilihan raya, tak perlu nak ada kerusi banyak dalam parlimen, tak perlu nak dapat mandat rakyat, boleh jadi menteri juga. Kan? Tapi dengan cara apa? Bersebab dengan pengkhianat lah. Kan? Itu cara orang yang malas buat kerja. Orang yang malas nak hadapi berbagai-bagai ujian dalam perjuangan ini, ambil cara yang paling mudah, iaitu bersama dengan pengkhianat untuk menjadi kerajaan. Ya. Jadi one on, sebab itulah kita tengok bila kerajaan Perikatan Nasional ini dibentuk, mood penyokong-penyokong pun saya tak nampak seronok lah. Ya. Ibarat macam orang berpuasa. Kalau kita betul-betul berpuasa, yang paling seronok sekali ialah waktu kita berbuka puasa. Kita rasa seronok dia lain macam kan, sebab kita berpuasa. Jadi bila berbuka puasa tu rasa seronok. Tapi kalau orang berpura-pura kan, dia tak puasa sebenarnya, ya. Minum air kat bilik air apa sebagainya. Sorok-sorok makan kan. Tapi bila nak buka puasa, duduk dengan isteri dengan anak, berpura-pura macam berpuasa, tak seronok lah makan kan, tak rasa seronok kan. Sendiri dapat rasakan tidak ada rasa seronok nak berbuka puasa, sebab kita tahu kita menipu, sebab kita tahu kita tak berpuasa. Samalah dengan kerajaan yang ada sekarang ni, ya. Mereka jadi menteri tapi tidak ada keseronokan. Penyokong pun tidak merasa keseronokan. Sebab apa? Mereka jadi kerajaan bukan melalui pilihan raya. Mereka jadi kerajaan bukan daripada dipilih oleh rakyat, tetapi mereka jadi kerajaan dengan cara main kotor. Macam main bola sepak lah, ya. Patutnya mereka kalah dalam perlawanan itu. Tetapi oleh kerana dapat beli satu pemain defense yang mereka dapat umpan supaya berkhianat, ya, maka pemain pertahanan itu membantu mereka menjadikan gol, ya, maka menanglah mereka menjadi Johan dalam pertandingan bola sepak. Tapi tidak ada keseronokan lah, sekadar boleh sorak lah kan, oh menang, tapi tidak ada keseronokan. Sebab mereka tahu mereka menang itu kerana pemain pertahanan pihak lawan itu yang telah mereka beli, yang telah khianat, ya, sengaja lepaskan bola. Kalau tidak, belum tentu mereka boleh menang. Kemungkinan besar mereka kalah, ya. Tapi oleh kerana ada pengkhianatan pemain pertahanan ini, maka tim mereka menang. Adakah mereka rasa seronok? Ya? Tak seronok sebenarnya, ya. Buat-buatlah seronok, tapi hati sendiri tahu bahawa itu bukanlah kemenangan hakiki, bukanlah kemenangan yang sebenarnya, bukanlah kemenangan hasil daripada kekuatan mereka, tetapi kemenangan daripada tipu daya muslihat politik, dan yang paling jijik sekali, ya, yang pernah dicipta dalam sejarah politik Malaysia ini, ya. Malaysia ini kali pertama kerajaan persekutuan, ya, kerajaan yang dibentuk bukan melalui pilihan raya, ya, kerajaan yang dibentuk melalui pengkhianatan. Kalau sebelum ini berlaku di negeri-negeri, ya, di Perak seumpamanya, ya, berlaku juga sabotaj pengkhianatan berlaku di Kelantan dahulu, mengisytiharkan darurat di Kelantan, kerajaan PAS jatuh. Apabila darurat di Kelantan, ya, PAS jadi mangsa. PAS ni bukan sekali tuan-tuan jadi mangsa, tuan-tuan. Di Terengganu pun pernah dikhianati. Kerajaan PAS tumbang Terengganu kerana khianat. Kerajaan PAS tumbang di Kelantan juga kerana pengkhianatan. Kerajaan PAS pernah tumbang di Perak kerana pengkhianatan.
banyak kali pengkhianatan ini berlaku atas kepala, atas serban orang PAS ni. Sepatutnya mereka lah paling dapat merasai betapa seksa dan deritanya apabila dikhianati. Tapi orang ni tak belajar, ya. Orang ni tidak belajar, malahan mereka sanggup pula menjadi pengkhianat, ya, bersebab dengan pengkhianat untuk nak mengazalimi, menganiaya pihak lain, ya. Apa yang mereka telah alami dulu, mereka lupa, ya. Sebab apa mereka lupa? Sebab kali ini mereka menjadi pengkhianat bersama dengan pengkhianat kerana mereka dapat habuan, ya, habuan. Ya, mereka lupa bagaimana dulu mereka dikhianati. Mereka lupa sewaktu darurat di Sagi Kelantan, ya, kerajaan PAS tumbang. DAP di antara orang yang menentang, ya, pengkhianatan yang berlaku di Kelantan. DAP membela PAS ketika itu. Tuan-tuan boleh dengar kat YouTube bagaimana Haji Hadi sendiri mengaku sewaktu PAS dikhianati di Kelantan, DAP ketika itu dalam parlimen membela PAS habis-habisan, ya. Tapi bila mereka nak dapat kuasa, mereka pula jadi pengkhianat dan memburukkan DAP, menjatuhkan kerajaan yang bersama dengan dalam DAP. Inilah perangai lebay, ya, yang pada saya, kalaulah berlaku pilihan raya, saya selalu sebut, ya, bagi diri saya sendiri, kalau ada pertandingan di antara UMNO dengan PAS dalam pilihan raya, saya lebih rela memberikan undi saya kepada UMNO, ya, walaupun UMNO yang musuh saya yang lama. Masa dalam Partai Rakyat kita lawan dengan UMNO, ya. Bila Partai Rakyat terbubar bersama Partai Harapan, kita masih lawan dengan UMNO. Tapi kalau kali ini berlaku pertandingan di antara UMNO dengan PAS, ya, saya lebih rela memberi undi saya kepada UMNO kerana sekurang-kurangnya UMNO tidak menjual agama di dalam politik mereka, ya. Jadi kalau jual agama ni saya tak boleh terima lah, ya, kerana sampai ke tahap agama pun nak dijual, ya. Sampai ke tahap iman, akidah orang pun nak dipertikaikan, sampai ke tahap hadis-hadis hukum-hukum pun nak dipertabelitkan, ya. Itu lebih jahat daripada UMNO, kan. Jadilah Islam mengajar sekiranya ada dua mudarat, maka pilihlah mudarat yang paling kurang, ya. Jadi mudarat yang paling kurang antara UMNO dengan PAS ini, mudarat yang paling kurangnya adalah UMNO. Kalau berlaku dua pertandingan lah, kan. Dah tak ada pilihan, terpaksalah kita pilih UMNO kerana UMNO kurang mudaratnya daripada PAS, ya. Itu dia. Tapi saya rasa dalam PRU akan datang tidak berlakulah macam tu. Yang berlakunya 3 ataupun 4 penjuru, ya. Ahmad Saleh hati gelisah gundah genana bila kanan. Itu betul lah, ya, masalah, ya. Jadi bila kita buat satu perkara yang kita sendiri tahu sebenarnya, bukan tak tahu. Saya percaya ramai daripada lebay-lebay mereka tahu mereka melakukan satu kesalahan, ya. Tetapi tak tahulah, ya. Mungkin kerana jawatan kuasa, ya, yang ada, maka mereka dah kabur, ya. Kalau mereka kata mereka kena bertindak ini kerana nak marahkan pada DAP, mereka kena bawa hujah lah, ya. Kena bawa hujah apa yang DAP yang menjadikan mereka begitu takut sangat dengan DAP ni, ya. Dan kena mereka kena tunjuklah bahawa kerajaan yang ada sekarang tanpa DAP adalah lebih baik daripada kerajaan Partai Harapan. Tapi sampai sekarang ni mereka gagal tunjukkan, bahkan rakyat melihat kerajaan yang ada sekarang ini lebih teruk daripada kerajaan Partai Harapan, ya. Baru 8 bulan. Bayangkan saudara kalau setahun kerajaan yang ini memerintah, kan. Okey, itu rezeki dari Allah, jangan dengki. Kata Allah membakar. Jumpa ular dengan pengkhianat, kau ketuklah pengkhianat. Itu betul, ya. Sebab itu dalam agama kita, orang jahat itu berdosa, tetapi orang pengkhianat itu lebih besar dosanya, ya. Pengkhianatan itu lebih besar daripada dosa orang-orang yang jahat. Kerana bila berlaku pengkhianatan itu yang merosakkan semua sistem, ya. Contohnya macam berlaku sekarang lah, ya. Tak mudah nak ambil balik, ya. Bila kita nak ambil balik tak mudah. Orang yang khianat pula nak patah ke belakang, mereka dah rasa macam malu, ya. Dah khianat, kalau nak balik malu, jadi serba salah, kan. Jadi memang jadi satu perkara yang besar lah, ya, dan mengakibatkan banyak sistem yang rosak akibat daripada pengkhianatan ini, ya. Saya pun tak faham macam mana parti yang menggunakan nama Islam, menjadikan Islam sebagai dasarnya, boleh terpengaruh dengan pengkhianatan, ya.
bermain dengan dua kolam dengan Muafakat Nasional, ya, mereka bersama dengan UMNO dalam Muafakat Nasional. Tapi dalam Perikatan Nasional mereka bersama dengan Bersatu, ya. Jadi bermain dua kolam ini yang selalu dipesan oleh almarhum Tok Guru Nik Aziz dulu, bahawa beliau mengharapkan PAS tidak bermain dua kolam, ya. Mana mungkin kita letak kaki kita dalam dua perahu, sebelah kaki di perahu satu, satu lagi sebelah kaki di perahu yang satu lagi, ya. Kalau perahu tu berlainan arah berjalan, maka terkangkanglah kita di tengah-tengah, kan. Tapi PAS ni nak main selamat, ya. Makan kiri kanan. Yang penting jawatan kita dapat, ya. Kalau tidak cara macam ni, sampai sudah kita tidak boleh jadi kerajaan, ya. Kita hanya dapat Kelantan, Terengganu macam itulah, kan, jadi wakil rakyat, ya. Mana cukup, kan. Dahlah Kelantan, Terengganu tu ada antara negeri yang miskin, ya. Kalau dapat Selangor boleh tahan lagi lah. Ini dapat ni Kelantan, ya. Kelantan ni pula negeri yang setiap tahun nak bayar gaji pun minta kerajaan pusat, kan. Setiap tahun daripada dulu, daripada zaman Najib dan menteri dulu, ya, nak bayar gaji kaki tangan kerajaan negeri pun kena minta dengan kerajaan pusat, ya. Kalau dah peringkat bayar gaji kaki tangan kerajaan negeri minta dengan pusat, kita boleh bayangkanlah, ya, level kepimpinan di Kelantan, kan. Negeri lain pun minta juga dengan pusat, tetapi mereka minta kewangan dengan pusat untuk pembangunan, infrastruktur dan sebagainya, ya. Bukan untuk bayar gaji. Tapi bila negeri minta duit untuk bayar gaji, bermakna memang gagal lah, ya. Menteri besarnya gagal, Exco-nya menteri besar, Exco-nya gagal. Dan kerajaan itu memang kerajaan yang gagal, yang tak tahu nak bangunkan negeri, tak tahu nak cari kewangan negeri, tak tahu nak cari pelaburan dan sebagainya, ya. Nak bayar gaji pun kena pinjam dengan kerajaan pusat, ya. Ini pernah disebut oleh Najib selalu ungkit, ya. Nasib baik dia saya bagi pinjam, kalau tidak tak boleh bayar gaji. Lepas tu Pakatan Harapan perintah pun, Pakatan Harapan pun Ling Goeng luluskan bayar gaji. Kan? Tambah ke Azmi lagi 400 juta. Dapatlah beli Mercedes, kan? Okey. Jadi inikah kerajaan Melayu Islam yang kita nak jadikan contoh sebagai kerajaan Islam, ya? Tak boleh lah, kan? Jadi malulah dengan kerajaan, dengan negeri yang tidak menggunakan Islam sebagai modal mereka, ya, seperti Negeri Sembilan. Negeri Sembilan pun bukan negeri kaya sebenarnya, ya, tapi dapat, ya, dibangunkan. Semakin lama kemajuan dapat diperlihat, ya, bagaimana menteri besarnya sanggup tidur sampai ke pagi projek air, ya. Bila bekalan air bermasalah di Negeri Sembilan, menteri besar pasang kemah tidur situ tunggu kontraktor buat, ya. Bila tanya wartawan kenapa kena tunggu, dia kata kalau dia balik, dia takut kontraktor ni buat kerja lebih kurang, kan. Jadi sebab tu dia tunggu, bila tunggu kontraktor lebih cepat bekerja, sebab menteri besar tunggu. Sampai tidur kat situ. Dia nak lihat sendiri bagaimana kontraktor membaik pulih dengan pantas, ya, untuk bekalkan air kepada penduduk Negeri Sembilan. Ini Datuk Aminuddin di Negeri Sembilan, ya. Begitu sekali bekerja walaupun tidak menggunakan level Islam dan sebagainya, ya. Bukan macam menteri besar di Serambi Mekah, ya. Bila orang merungut pasal air, dia cerita suruh terjun dalam sungai lah. Dia cerita zaman sejarah dia dulu. Dia kata dia dulu pun kalau nak mandi pun terjun sungai, kan. Inilah cara nak melepaskan diri, ya. Macam-macam lah kalau nak cerita pasal lebay ni, kan. Tentang berkawan dengan UMNO pun macam-macam lah lebay ni, ya. Sampai peringkat cakap benda yang pelik-pelik, ya. Pengat tai lah, apalah, kan. Wan Akbar, Amanah dah buat keputusan tolak bajet. Apa keputusan MP PKR, ya. MP PKR seperti mana mengikut keputusan dalam Pakatan Harapan. MP Amanah ni pun dia bagi tahu Amanah awal lah. Dan sebenarnya dia pun terikat juga dengan keputusan Pakatan Harapan, ya. Sebab bajet ni menolak atau menerima bajet ni bukan atas nama satu-satu parti. Jadi menolak bajet ni atas nama Pakatan Harapan, ya. Jadi Pakatan Harapan akan lihatlah tuntutan 6 perkara yang Pakatan Harapan gariskan
untuk dilaksanakan, ya. Sama ada kita kena lihat sama ada 6 perkara itu diterima ataupun sebahagian saja diterima, maka kita boleh sokong. Itu atas pertarapan lah, kan. Atas pertarapan lah, sama ada nak terima atau tidak. Tapi amanah mungkin dia dah bagi keputusan peringkat awal sebagai syarat lah, kan. Tapi itu peringkat parti. Tapi PKR tidak ada keputusan peringkat parti, kerana PKR akan menggunakan keputusan dalam Pakatan Harapan, ya. Sebab ini telah pun dibincangkan di dalam Pakatan Harapan bahawa 6 perkara itu pun diputuskan di dalam Pakatan Harapan, ya. Okey. Dan kalau tanya kita pun sama ada dia patuh tak patuh 6 tuntutan itu, sepatutnya tolak jugalah bajet tu, kan. Sebab bajet ni dikeluarkan oleh kerajaan yang kita tak iktiraf sebenarnya, ya. Kerajaan pintu belakang. Bila kerajaan pintu belakang ni kita tak iktiraf, bukan kerajaan ni mana rakyat, sudah pastinya bajet yang dibentangkan itu adalah satu tipu helah, muslihat dan sebagainya, ya. Dan tidak ada keberkatannya atas bajet yang dikeluarkan oleh kerajaan yang tidak mendapat mandat rakyat ini, ya. Jadi kita tak nak dia kena politik, kan. Kalau kita semua duk pakat sokong, dia akan kata apa? Tengok. Siapa kata kerajaan Perikatan Nasional tidak mendapat sokongan? Tengok, kita punya bajet sokong. Dia akan guna politik lah, kan. Tapi kalau disokong pun, tetap juga status quo-nya bahawa sokongan kepada Muhyiddin itu setakat itu sajalah, ya. 1-2 dan bila masa saja boleh tumbang walaupun selepas bajet. Kerana banyak lagi UMNO menuntut, ya, dengan beberapa tuntutan yang melibatkan jawatan dalam kabinet dan sebagainya, ya. Jadi kedudukan sentiasa goyanglah, ya. Muhyiddin tidak dapat sokongan yang lebih daripada apa yang ada sekarang ini. Sama ada bajet diterima ataupun ditolak, itulah sokongan yang ada pada Muhyiddin, ya. Amanah dapat keputusan, okey. Itu rezeki dari Allah, Tuan Ibrahim Tuan Mang Lakman Bakar. Abah kau dah hilang majoriti, okey. Lakman Bakar kata kalau bajet ditolak, adakah PN akan tumbang dan Muhyiddin bagaimana? Kalau bajet ditolak, ya, dari segi moralnya Muhyiddin akan bertemu dengan Tuan Agong, ya, akan beritahu bahawa beliau telah pun hilang sokongan di parlimen, ya. Kemungkinan Muhyiddin akan mencadangkan kepada Agong untuk membubarkan parlimen. Tapi kita merasakan bahawa Agong tidak akan terima pembubaran parlimen dalam keadaan COVID, ya. Kerana PRN Sabah, satu negeri Sabah pun dah ada PRN, kesannya begitu dahsyat. Apatah lagi kalau kita nak buat PRU umum, PRU umum, kemungkinan tidak akan diterima oleh Tuan Agong untuk dibubarkan parlimen. Kemungkinan juga kita mengharapkan supaya Tuanku akan buat seperti mana proses langkah Sheraton, di mana lantik satu orang ahli parlimen yang mendapat kepercayaan majoriti, ya. Seperti mana proses yang berlaku selepas Mahathir letak jawatan, ya. Bila Mahathir letak jawatan, tidak ada Perdana Menteri, ya. Jadi nak menanti proses nak melantik Perdana Menteri itu, Mahathir dilantik sebagai Perdana Menteri interim sementara waktu, supaya proses Perdana Menteri yang mendapat sokongan itu dapat dibawa kepada istana. Jadi kita harapkan macam itulah, ya. Apabila Muhyiddin bajet yang ditolak, terbukti beliau tidak dapat sokongan, ya, dan tuanku menolak untuk bubarkan parlimen, kita mengharapkan supaya seperti mana proses sebelum ini, iaitu melantik satu orang ahli parlimen yang pada fikiran tuanku mendapat majoriti lebih untuk diangkat menjadi Perdana Menteri, ya. Itu yang kita harapkan. Kita juga ada pendapat mengatakan kemungkinan Yang Tuan Agong pula akan melantik satu orang untuk menjadi Perdana Menteri interim sehingga tempoh COVID selesai, kemudian diadakan PRU. Ya, Perdana Menteri interim ini adalah Perdana Menteri sementara sehinggalah selesai isu COVID ni, masalah COVID, kemudian diadakan PRU. Dan saya tak jangka itu akan berlaku sebab COVID ni saya tak rasa akan selesai dalam masa yang singkat. Ya, setahun belum tentu selesai lagi, tahun depan. Kalau tak selesai, adakah Perdana Menteri interim ini akan menjadi Perdana Menteri interim selama setahun? Ya, tak mungkin. Dan ianya amat tidak baik untuk negara apabila ditadbir oleh seorang Perdana Menteri interim.
Kalau setakat 1 minggu, 2 minggu, okey. Ya. Sementara 1 minggu, 2 minggu untuk proses nak cari Perdana Menteri, okey. Tapi kalau makan 2, 3 bulan, 4 bulan, apatah lagi setahun, tidak baik untuk negara sebab Perdana Menteri interim ini mereka tidak ada kabinetnya. Ya, mereka tidak boleh lantik kabinet orang-orang dia. Kebanyakannya adalah dibantu oleh pegawai-pegawai kerajaan, pegawai-pegawai tinggi kerajaan. Seperti Dr. Mahathir yang ketika jadi Perdana Menteri interim, beliau hanya dibantu oleh setiausaha negara dan pegawai kerajaan kan yang bantu beliau. Ya. Jadi kalau Perdana Menteri interim ni terlalu lama, sebulan, 2 bulan, maka kesannya buruklah kepada negara kerana pelaburan, ya, pelabur-pelabur tak akan masuk sebuah negara yang ada Perdana Menterinya adalah sementara. Kerana tidak ada kepastian tentang dasarnya, ya. Jadi pelabur tak berani masuklah sebab kita tak tahu dasar negara itu macam mana. Sebab Perdana Menteri itu adalah Perdana Menteri yang sementara, ya. Jadi saya merasakan pilihan yang terbaiknya sekiranya jatuh saja kerajaan Muhyiddin ini apabila bajet ditolak, maka Agong akan memberikan, ya, peluang kepada mana-mana ahli parlimen, ya. Walaupun saya adalah orang yang mengharapkan Anwar Ibrahim, tetapi kita tidak boleh menafikan hak ataupun hakikat bahawa semua ahli parlimen juga berhak untuk menawarkan diri menjadi Perdana Menteri. Okey, katalah Tun Dr. Mahathir nak juga jadi Perdana Menteri kali ketiga, ya. Dia pun kata mencalonkan Dr. Mahathir. Mungkin juga Zaid Hamidi nak cuba nasib, kan? Maka ada pihak mencalonkan Zaid Hamidi dan Anwar Ibrahim juga akan diletakkan oleh Pakatan Harapan sebagai calon, ya. Jadi di antara tiga-tiga ini lihatlah, ya, siapa yang dapat sokongan majoriti. Sudah pastinya tak ada yang dapat lebih pada 112, ya. Lebih pada 112 kalau dapat okeylah tu kan. Berlaku 3 pertandingan penjuru, 3 penjuru, dapat juga 112 atau 103 lebih pada tu, okey, kan. Tapi kalau tak dapat, maka tubuhlah sebuah kerajaan juga boleh dilantik, iaitu satu Perdana Menteri yang dipanggil kerajaan minoriti, ya. Iaitu Perdana Menteri yang tak dapat 112, tapi dia adalah yang dapat sokongan yang paling tinggi di kalangan calon-calon yang lain. Maka jadi kerajaan minoriti. Itu pun tidak ada masalah, ya. Banyak negara yang kadang-kadang jadi kerajaan minoriti tapi boleh bergerak dan boleh berfungsi seperti biasa. Okey? Itu jawapan untuk bajet. Sebab itulah saya begitu mengharapkan agar bajet ini ditolak, ya. Ditolak walaupun ada dengan kabarnya bab moratorium, ya. Bab moratorium katanya akan diberikan juga selama 3 bulan dengan katanya, ya. Nak tarik sokongan kan, 3 bulan. KWSP juga cuba adjust balik macam mana. Menteri Kewangan kata sekarang tengah bincang dengan KWSP, ya, tentang tuntutan tentang KWSP, ya. Jadi kita mengharapkan supaya PH Pakatan Harapan, ya, termasuk juga PKR, ya, kita mengharapkan supaya janganlah, ya, terpedaya kalau mereka ikut pun cadangan kita, bukan pasti akan dilaksanakan. Kita takut mereka nak lepaskan daripada bajet ni saja, kan. Tapi kita juga harus akui bahawa pimpinan Pakatan Harapan dan juga pimpinan-pimpinan yang lain mungkin ada dilema dia, ya. Pertama sekali berdepan dengan apa pula orang kata, ya, kubah duri tuanku minta sokong, ya. Macam-macam lah, ya. Kita ni susah sikit, ya. Sebab itulah kita mengharapkan supaya kerajaan Pakatan Nasional tak langsung ikut apa yang kita nak, supaya lagi mudah untuk kita tolak. Kalau mereka ikut tapi tidak ada keikhlasan ataupun mereka ikut separuh saja daripada tuntutan kita, itu juga akan mendatangkan masalah, ya. Ini masalah dia. Bila dah khianat ni, ya, bila dah khianat ni payah, kan. Buat baik pun orang tak suka, buat tak baik lagi orang tak suka, kan. Orang khianat ni kalau dia buat baik pun tetap juga orang anggap dia pengkhianat, ya. Buat tak baik orang kutuk juga, dahlah khianat, buat tak baik pula, kan. Sebab tu jangan khianat, kan. Okey, Fairul Nizam kata berapa hari bulan pengundian bajet? Saya difahamkan 23, 24, 25 itulah peringkat, ya. Sebab sekarang ni tarikh dia mungkin lari sikit sebab kita ada timing lagi, ya. Macam itu hari
bahas sampai pukul 2 petang saja kan. Jadi tapi dia orang kata 24 25 lah ya untuk pengundian. Jadi kita kena banyakkan sikit ya kawan-kawan kita yang harapkan bajet ini tolak dalam media sosial, kita kena kerapkan naiklah ya. Tolak bajet Muhyiddin out. Tolak bajet Muhyiddin out. Kena perbanyakkan supaya kita nak tunjukkan kepada pimpinan PH bahawa rakyat ya kebanyakan kita memang tak mahu terima kerajaan yang ada sekarang ini ya. Jadi kita tak mahulah nanti ada kata kena sokong bajet ya. Sebab ini bertepatan dengan titah tuanku dan sebagainya ya. Sebenarnya apa yang disebut oleh Datuk Seri Abdul Rahim itu betul dah ya. Tuanku memberikan isyarat yang jelas bahawa bajet itu adalah bajet tentang COVID, menangani COVID. Jadi bila kita lihat bajet dibentangkan itu jelas ya, bukannya untuk menangani COVID tetapi lebih kepada kepentingan kumpulan-kumpulan mereka. Sebab itu PH memberikan beberapa syarat ya, beberapa tuntutan, 6 tuntutan di antaranya, dan UMNO juga ada memberikan syarat dan sebagainya. Dan kita lihatlah ya sama ada mereka boleh tunduk dengan tuntutan kita, dan kita mengharapkan mereka tidak tunduk supaya kita boleh tolak bajet ya. Raslan Muhammad, sepatutnya gabungan mempunyai kerusi paling banyak patut dipanggil majoriti ya. Tak semestinya perlu cukup 112 sebab kat Malaysia ni banyak sangat parti. Kalau bertanding PRU tak ada siapa ada majoriti 112 macam mana? Kalau bertanding PRU tidak ada siapa ada majoriti 112 ya? Macam saya sebutlah, kalau tidak ada 112 jadi kerajaan minoriti, itu dipanggil kerajaan minoriti ya. Kerajaan yang tidak cukup majoriti tetapi dia paling banyak sekali. Katalah satu parti itu dapat 111 saja ataupun 110. Yang lain tu pecah undi kan. Jadi yang dapat sokongan 110 itu membentuk kerajaan. Itu dipanggil kerajaan minoriti. Okey? Itu jelas. Tapi kerajaan yang paling kukuh seperti mana kerajaan PH dululah, kita ada majoriti banyak 140 lebih ya, majoriti kita kuat, cukup kuat masa itu ya. Tidak ada alasan sepatutnya untuk nak dijatuhkan kerajaan itu ya. Tetapi sebab ada orang tamak dan ada orang tamak, ada orang yang kemaruk nak jadi kuasa cepat, mereka sanggup khianat. Kemudian ada pula orang tu sekor ni yang memberikan laluan kepada pengkhianatan itu ya, lebih mudah berlaku. Itulah punca dia ya. Dan pihak sana pula ambil kesempatan ya, bila orang ni khianat, pihak sana pula fikir, oh saya ni boleh tompang orang khianat ni supaya saya dapat jadi menteri, saya berada dalam kerajaan, tak payah nak tunggu PRU lagi, saya boleh jadi kerajaan. Maka masuklah puak-puak ini bersama dengan pengkhianat ya, termasuk dengan lebay-lebay sekali ya. Tak dapat buat hudud pun tak apa, tak buat RU pun tak apa, janji dapat jadi menteri. Kan. Okey, cukup sampai di sini saja. Wira Satria. Okey. Terima kasih. Dewa Penyelak. Penyelak apa pula tengah malam pagi ni. Okey, cukup sampai di sini saja. Besok lusa tengoklah kalau ada benda kita boleh sembang. Kita sembang. Ya, Hizam, makasih selamat pagi tuan, terbaik katanya. Terima kasih Hizam. Okey. Dan tak ada apa ya. Terima kasihlah yang share-share tadi, Ishak Cik. Okey. Kita sembang-sembang tak ada tajuk ya. Sembang-sembang kosong untuk teman-teman yang tak tidur. Okey. Biasa dia, insya-Allah jumpa lagi katanya. Assalamualaikum. Bye-bye.